Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia membaca. Alhamdulillah kita diberi ruang dan rezeki pada hari ini untuk bersiaran secara langsung di USIM Live FB. Alhamdulillah bagi kita ruang untuk program hari ini, Let's Talk, yang kita berikan tajuk Anda Membaca. Apa khabar para penonton semua? Saya harap anda berada dalam keadaan sihat walafiat. Terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa bersama saya dalam USIM TV FB Live ini. Saya Muhammad Alif Marzuki selaku moderator anda pada hari ini, dan saya tidak keseorangan, saya bersama 3 panel jemputan pada hari ini. Baiklah, sebelum itu saya ingin maklumkan bahawa penonton program Let's Talk ini merupakan salah satu program yang dirancang di bawah program pembacaan Persatuan Pustakawan Malaysia PPM dan rakan kongsi sempena Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia 2020 KLWBC 2020. Untuk makluman para penonton, Kuala Lumpur telah dinobatkan sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020 oleh Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Baiklah, objektif program kita pada hari ini adalah meningkatkan budaya membaca, meningkatkan literasi maklumat dan juga media, serta meningkatkan kepentingan dan faedah membaca dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan kaum. Dan untuk makluman penonton, program kita pada hari ini juga merupakan salah satu rencana yang telah dirancang oleh KLWBC 2020 sebagai salah satu program untuk bulan Disember 2020 ini. Baiklah, saya sudah tidak sabar untuk memperkenalkan panel jemputan kita pada hari ini. Kita rasa sangat bertuah dan bersyukur pada hari ini kerana barisan panel jemputan pada hari ini merupakan individu yang sangat dekat dengan buku, gandingan yang sangat cantik, gandingan yang sangat mantap. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan panel jemputan yang pertama. Yang berbahagia Puan Nur Azah Mumin selaku Ketua Pustakawan Perpustakaan USIM. Panel yang kedua, Encik Ahmad Yazid Ahmad, Pustakawan Kanan Universiti Sains Islam Malaysia USIM juga. Dan juga panel kita yang ketiga, Puan Rozana Kamdani, Pustakawan Kanan di Perpustakaan USIM. Okay, untuk itu pada awal ini saya ingin bertanyalah khabar kepada Puan Azah. Apa khabar Puan Azah? Alhamdulillah sihat. Baiklah, nampaknya Puan Azah dah sangat bersedia saya rasa untuk kita punya perkongsian pada pagi ini. Baiklah, untuk makluman hadirin juga, Puan Azah merupakan individu yang tidak asing lagi berkaitan dengan buku kerana beliau juga merupakan Ketua Pustakawan di Perpustakaan USIM dan saling tidak tumpah lagi, iaitu buku sangat dekat dengan dia. Dan beliau juga telah terkenal dengan memiliki perpustakaan sendiri di rumah dan juga buku merupakan tidak asing lagi lah kepada beliau. Dan untuk segmen pertama ini, kita bermula dengan panel pertama, Puan Nur Azah Mumin, untuk berkongsi berkaitan minat membaca dan perpustakaan keluarga. Untuk itu saya serahkan kepada Puan Azah untuk segmen pertama kita. Dipersilakan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, pagi ni kita dipertemukan dalam sesi Let's Talk Anda Membaca. Okey, dan untuk sesi saya diberikan tajuk minat membaca dan juga perpustakaan keluarga. Jadi terima kasih kepada Cik Alif selaku moderator untuk sesi pagi ini. Terima kasih juga kepada semua yang menonton sesi Let's Talk pagi ini dibawakan khas dari USIM. Okey, jadi insya-Allah saya selain daripada kita berada di USIM ni bersama dengan ahli panel 2 orang lagi. Jadi saya mulakan dulu dengan berkenaan dengan minat membaca. Jadi tentang membaca ni saya rasa semua orang biasa dengar dan ia bukanlah topik yang asing bagi kita. Dia dah dibicarakan orang kata hampir saban tahun. Setiap tahun kita akan dapat program-program sempena sambutan Hari Buku Sedunia, kalau dulu sambutan Bulan Membaca dan dengan tema yang macam-macam. Lepas tu kita ada juga sambutan Hari Buku Sedunia, kita ada sambutan aktiviti membaca 10 minit, kita ada pula slogan-slogan Malaysia Membaca, kita ada slogan Jom Baca, kita ada dekad membaca kebangsaan untuk tahun 2020 hingga 2030. Jadi ada macam-macam. Jadi kenapa agaknya
pihak kerajaan dan juga banyak pihak yang lain macam Persatuan Pustakawan Malaysia sendiri dan juga KLWBC, orang kata tak jemu-jemu membawakan usaha untuk membudayakan membaca ni dalam kalangan masyarakat. Jadi pertamanya kita tengok dulu apa sebenarnya trend dalam kalangan rakyat Malaysia sekarang. Okey, kalau kita tengok sekarang ni dalam tahun 2019 dikatakan buku telah didaftarkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia sebanyak 18,596 buah buku. Jadi kita cuba tengok berapa banyak agaknya rakyat Malaysia ni membaca. Jadi kalau kita tengok pada tahun 1984 sehingga 1996 yang direkodkan rakyat Malaysia membaca hanya 2 muka surat buku. Jadi kalau kita tengok sangat rendah bila 2 muka surat. Tapi kajian pada tahun 2005 menyatakan bahawa rakyat Malaysia telah membaca 2 buah buku setahun. Tapi untuk tahun 2010 satu kajian lagi dibuat, dah meningkat lagi 8 buah buku. Tahun 2012 12 buah buku dan alhamdulillah yang kali terakhir kajian membaca dibuat untuk tahun 2014 sebanyak 15 hingga 20 buah buku telah dibaca oleh rakyat Malaysia. Jadi kita nampak dia punya peningkatan tu agak banyak daripada 2 muka surat hinggalah kepada sehingga 15 ke 20 buah buku dalam setahun dibaca oleh rakyat Malaysia. Tapi kalau kita tengok jumlah ideal untuk 33 rakyat Malaysia sekarang, 33 juta rakyat Malaysia sekarang, sepatutnya rakyat Malaysia membaca sebanyak 30 buah buku setahun. Jadi kita boleh nilai balik diri kita. Tahun lepas agaknya tahun 2019 kita baca berapa buah buku. Okey, kalau dah lebih ke belum 30 buah buku dalam setahun. Kalau kita baca lebih daripada 30 buah buku, maksudnya kita dah melebihi daripada jumlah purata rakyat Malaysia yang membaca. Tapi kalau misalnya kita hanya sempat baca 1 atau 2 buah buku Cik Alif kita kena muhasabah diri kita balik. Okey, untuk tahun 2020 yang dikatakan tahun untuk kita dipaksa untuk duduk di rumah dalam banyak masa, kita sepatutnya ada banyak masa lagi untuk membaca. Jadi bukan alasan lagi bila kita kata tak ada masa nak membaca. Mungkinlah tak ada bahan sebab kita berada dekat rumah, bahan tak ada dengan kita, tapi sebenarnya kita disediakan dengan banyak bahan-bahan online yang disediakan sama ada oleh Perpustakaan Negara atau banyak bahan-bahan percuma yang lain yang disediakan oleh banyak pihak. Okey, jadi untuk sasaran kita sebenarnya untuk dekad membaca kebangsaan 2021 hingga 2030 kita sasarkan untuk rakyat Malaysia menjadi penduduk dunia yang paling banyak membaca berbanding dengan negara lain. Tapi dalam waktu sekarang purata rakyat Malaysia membaca dengan jumlah tadi 15 ke 20 buah buku saja dalam setahun. Jumlah kita membaca dalam satu tahun, kalau kita tengok kita punya program aktiviti 10 minit membaca tu dalam satu hari, sepatutnya kita membaca kalau dalam seminggu jadi dalam 70 minit, 1 jam lebih saja. Tapi sebenarnya India sekarang menduduki tempat yang teratas membaca selama 10 jam seminggu. Jadi kalau kita nak beat untuk jadi Malaysia nak jadi tempat yang teratas sekali, kita kena membaca lebih daripada 10 jam seminggu. Maknanya dalam satu hari kita kena membaca 1 hingga 2 jam. Barulah kita boleh beat India. Okey. Seterusnya sebagai seorang Muslim, kita sebenarnya telah diberikan perintah untuk membaca seawal wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi ayat daripada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ni, dan seterusnya sampai ayat yang kelima membawa maksud dan suruhan supaya kita membaca dengan nama Tuhan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Lepas tu kita diminta untuk membaca. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Jadi bila kita kata pena dan tulisan, bermaksud yang terhasil daripada tulisan-tulisan adalah buku-buku, artikel-artikel dalam surat khabar, dalam majalah, dalam jurnal, bahan-bahan penulisan yang ada dalam internet dan sebagainya. Jadi bila kita disuruh membaca dengan nama Allah, dengan nama Tuhanmu yang pemurah,
Bermaksud kita haruslah membaca bahan yang diredai oleh Allah. Kita takkan memilih bahan-bahan yang Allah tak suka. Sebab apa yang kita buat adalah untuk mendapat keredaan daripada Allah. Jadi kalau kita tengok balik peristiwa semasa wahyu diturunkan, apa yang berlaku semasa wahyu diturunkan? Malaikat Jibril datang kepada Nabi di Gua Hira. Malaikat peluk Nabi kuat-kuat. Iqra. Tapi Nabi Muhammad jawab, ma ana biqari'in, aku tak boleh membaca. Tapi lepas tu malaikat peluk lagi. Peluk kuat-kuat lagi. Iqra. Nabi jawab juga, aku tak boleh membaca. Sampai 3 kali dan selepas tu Malaikat Jibril bacakan ayat 1 hingga 5 ini sebagai ayat yang pertama. Simboliknya, Allah perintahkan Nabi untuk membaca sebelum Nabi diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat pada waktu itu. Jadi sama juga dengan kita, untuk kita menjalankan apa-apa saja tugasan yang diberikan pada kita, kita kena baca dulu. Bukan secara sembrono, kita ambil satu-satu tugas dan lepas tu kita buat tanpa kita ada ilmu tentang sesuatu perkara tu. Jadi kita kena fikirkan balik, maknanya kita kena wujudkan rasa nak tahu tentang sesuatu perkara sebelum kita laksanakan. Okey. Seterusnya, kalau kita sambung lagi kenapa kita perlu membaca, kalau kita tengok kata-kata yang sangat popular, today a reader, tomorrow a leader. Kalau hari ini seseorang tu menjadi seorang pembaca, pada masa akan datang esoknya dia akan menjadi seorang pemimpin. Jadi untuk jadi pemimpin pun kita kena membaca. Untuk menjadi pemimpin pada diri kita, pemimpin pada sebuah keluarga, pemimpin dalam sebuah organisasi, hatta menjadi pemimpin kepada negara sekalipun. Jadi kita kenalah menjadi seorang yang berilmu, dan untuk menjadi seorang berilmu tu kita kena membaca. Kita tak boleh capai sesuatu dengan orang kata kita bukan nabi yang wahyu akan turun. Kita manusia biasa, kita kena baca, kita kena gali ilmu-ilmu tu daripada kita, daripada bahan-bahan yang ada. Okey, seperti mana surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 33, semasa Allah nyatakan pada malaikat, Allah nak jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Malaikat memang mempertikaikan, adakah kita nak Allah nak jadikan manusia yang akan menjadi perosak kepada bumi ke? Tapi Allah ajarkan, Allah bagi ilmu kepada Nabi Adam dengan macam-macam nama-nama pada waktu tu, sehingga Nabi Adam menjadi lebih tahu daripada malaikat. Jadi kemampuan manusia tu, dia menghimpun banyak khazanah ilmu dalam diri dia berbanding daripada masyarakat yang lain. Okey, bila kita dah nak tanamkan minat membaca ni, kita tengok balik. Untuk tanamkan pembinaan rasa minat membaca ni, siapa sebenarnya yang berperanan sedari awal? Okey, kalau kita tengok di Pustaka Negeri Sarawak dah diwujudkan satu usaha memberikan bahan bacaan kepada ibu-ibu hamil seawal kehamilan mereka, dan selepas tu dalam masa 3 tahun ni akan dibuatkan penilaian sama ada projek tu berjaya ke tidak. Berusaha untuk mengajak ibu-ibu hamil ni untuk membaca seawal anak-anak tu dalam kandungan. Jadi bila dibacakan, jadi dia diharapkan baby tu nanti lahir akan jadi anak yang cergas, otaknya cerdas, cepat untuk belajar membaca dan akan boleh kata menimba ilmu tu lebih cepat daripada orang lain. Jadi yang ini masih dalam kajian, tapi kita dah banyak kali dah dengar. Contohnya kalau macam dalam masyarakat Yahudi disuruh ajarkan anak-anak masa dalam perut lagi, dah diajarkan buat matematik. Ibu yang mengandung digalakkan buat matematik, digalakkan dengan muzik. Untuk orang Islam kita galakkan untuk ibu yang mengandung membacakan surah Maryam, surah Yusuf, bacakan ayat-ayat Quran supaya anak dalam kandungan tu dapat dibina dengan environment yang lebih baik lagi. Jadi membaca ni dekat mana-mana, bukan sekadar membaca mesti datang dekat perpustakaan baru nak membaca. Jadi kalau ikut membaca ni sekarang dah boleh dibuat, sebab dengan gadget kita boleh bawa bahan bacaan tu ke mana-mana. Tapi kalau bawa buku tu orang kata tak cool, sebab nak bawa buku ke hulu hilir nampak macam apa ni, skema sangat, bawa buku rata-rata kan. Jadi kalau tak nak bawa buku dan bawa gadget, sebab dalam gadget sekarang dah ada banyak dah e-buku, e-book, kita ada audiobook, jadi macam-macam cara untuk kita boleh membaca. Okay, bila dah minat membaca, kalau tengok dalam gambar tadi yang saya kongsikan, dia akan membaca kat mana-mana je, dapat bahan yang menarik,
Dia nak baca bawah pokok, dia nak baca dekat sambil meniarap, nak baca sambil baring. Macam mana keadaan posisi yang dia suka, dia akan membaca. Okey. Seterusnya kita tengok pula macam mana kalau orang yang baru nak belajar-belajar, nak berjinak-jinak, nak membaca ni. Okey, saya ambil satu situasi yang orang tanya, awak macam mana saya nak rajin baca? Ni soalan yang selalu ditanyakan. Kalau pada saya pun kerap kali ditanyakan. Macam mana nak galakkan anak-anak membaca? Macam mana nak galakkan diri sendiri rajin baca? So, kita baca je lah. Cari bahan yang awak suka. Kita kena mulakan dengan bahan-bahan yang kita suka. Jadi baca je. Tapi dia kata saya tak minat. Alasan yang pertama dia, saya tak minat. Okey, cuba kenal dulu minat apa. Jadi kita mungkin ada orang dia minat tentang kereta-kereta. Ada orang dia mungkin minat tentang kapal terbang. Ada orang minat masak. Ada orang dia minat tentang fashion-fashion. Ada orang memang minat baca novel. Ada orang minat cerita-cerita thriller. Ada orang minat macam-macam lah, minat orang tu berbeza. Jadi kena tahu dulu minat sendiri, suka apa. Lepas tu nak tahu tentang apa. Kita ada dalam dunia ni macam-macam benda yang kita nak tahu. Kita nak tahu tentang macam mana nak masak, benda yang basic kan. Kita nak tahu macam mana kita nak baiki kereta contohnya. Okey. Jadi mulakan dengan buku-buku yang ringan tentang sesuatu perkara yang kita nak belajar. Jangan terus baca buku-buku yang kalau kata nak belajar masak, kita terus baca buku yang sebenarnya dibuat untuk chef. Belajar tentang jenis-jenis pisau, belajar tentang jenis-jenis senduk. Bila macam tu kita jadi macam, oi complicated, periuk ni tak ada, ni tak ada, semua benda tak ada. So kita terus tak boleh nak mula. Jadi kita akan sukar. Jadi kita ambil buku resepi yang mudah-mudah tu, yang orang kata 5 minit siap. Cari yang macam tu. Okey, jadi cari perkara yang paling minat, lepas tu baca. Tapi saya selalunya bila nak baca, saya mesti mengantuk. Kan orang kata buka buku je nak tidur. Macam so kita tidurlah dulu. Dah bangun nanti, dah hilang, dah mengantuk, bacalah lagi kan. Tapi saya selalunya susah nak faham. Nanti mungkin bila Pak Cik Yazid nanti akan masukkan isu tu saya tak boleh nak ingat, apa yang saya baca tu saya dah lupa. Jadi kita, siapa yang suruh hafal? Tak ada siapa suruh hafal satu buku baca, kita pun nak hafalkan satu buku tu. Tak ada siapa suruh hafal. Dia hafal ni biasanya untuk nak periksa je. Kita duduk menghafal, hafal. Tapi sebenarnya benda tu tak payah. Tapi orang ni dia masih so akhirnya kawan dia cakap, tak apalah awak tutup buku, tak payah baca lagi. Awak nak tahu tak sebenarnya masalah awak ni bukannya tak mampu nak baca, tapi sebenarnya tak mahu. Jadi enjoy je lah jadi orang yang tak tahu tu sampai nanti awak bertemu dengan yang maha tahu. Okay, masa bila kita bertemu dengan yang maha tahu tu nanti? Waktu kita dah meninggal. Okay, masa kita dah berada bawah tanah nanti ataupun dekat akhirat, nanti masa tu bagilah alasan-alasan kenapa kita tak nak membaca masa kita hidup. Okey. So kalau berani buatlah. Okey. Jadi seterusnya kita pindah kepada saya punya part untuk saya punya part pagi ni yang kedua tentang perpustakaan di rumah. Okey. Kenapa nak kena ada perpustakaan dekat rumah? Sebab bila kita dah minat membaca, kita nak kalau boleh kita boleh membaca pada bila-bila masa. Jadi bila macam tu kita kena ada perpustakaan ataupun sudut bacaan ataupun buku-buku yang kita tempatkan dekat rumah untuk memudahkan kita nak baca bila-bila. Sebab kalau kita tak ada buku kita sendiri, tak ada koleksi kita sendiri, sukar kita nak membaca pada bila-bila masa sebab buku tu tak ada dekat kita. Jadi selalu kita dengar rumah orang yang hebat selalunya dia ada rak buku yang hebat-hebat. Okey, kita ada pernah tengok Sultan Nazrin punya koleksi okey, dia punya perpustakaan tu hebat. Okey. Tapi rumah orang biasa-biasa selalunya dia ada rak TV yang luar biasa. Tu rumah orang biasalah. Kalau orang biasa lagi rak TV dia pun tak luar biasa pun. Okey. A room without books is like a body without soul. Maknanya kalau satu kawasan tu, satu rumah, satu bilik, kalau tak ada buku dia macam badan tanpa roh. Kalau badan tanpa roh maknanya dah matilah, dah tak ada dah. Sebab dia tak ada sesuatu yang menghidupkan dia. Sebab keinginan untuk tahu sesuatu tu membuatkan kita sentiasa hidup. Hari ini lebih baik daripada hari semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Okey. Saya sharekan ini perpustakaan di rumah Datuk Seri Dr. Zaini Ujang. Kalau tengok sebab nak jadikan inspirasi. Jadi bila jadi inspirasi kita kena tengok yang hebat-hebat. Okey, kalau di rumah Datuk Seri Zaini Ujang, dia punya ruang tamu tu sendiri adalah satu ruang yang menempatkan koleksi buku-buku beliau
Jadi dekat sini dibuat juga sesi-sesi perbincangan, dibuat perbincangan tentang buku, perbincangan tentang ilmu dan sebagainya. Jadi seterusnya Datuk Sri Zaini Ujang juga dah menghasilkan buku tentang membaca ni. Yang saya kongsikan ini adalah buku yang ketiga, edisi yang ketiga yang dah diterbitkan. Jadi kalau tengok ramai yang nak tahu pasal membaca ni sebenarnya, nak tahu teknik dan sebagainya. Jadi dalam buku ni ada banyak dikongsikan. Jadi saya kongsikan apa yang Datuk Zaini buat sebab dia walk the talk. Dia bermula daripada zaman dia masih pelajar lagi. Dia membaca dan lepas tu dia menulis. Hasil daripada penulisan dia dapat duit, royalty pada penulisan tu digunakan untuk beli buku lagi. Dan macam itulah macam mana dia punya koleksi tu berkembang sampai jadi macam yang sekarang ni. Orang kata bukanlah tak apalah, dah kaya, dah jadi menteri semua kan. Jadi dah dah ada jawatan yang tinggi, boleh ada koleksi yang hebat. Tapi sebenarnya dia bermula daripada zaman student lagi. Jadi untuk pelajar-pelajar jangan rasa macam alah saya pelajar, macam mana saya nak ada koleksi saya sendiri. Benda tu boleh dibuat ya. Okey. Saya kongsikan beberapa koleksi rakan-rakan saya dalam Goodreads yang pernah kongsikan koleksi masing-masing. Yang ni sebahagian koleksi editor berita harian. Satu rak kecil yang diletakkan sebelah meja untuk meja kerja dia. Jadi dalam dekat rak ni disediakan buku-buku yang memang dia akan jadikan bahan rujukan. Yang di sebelah tu rak pelajar. Pelajar Unicel Encik Azhari yang sekarang dah jadi cikgu lah. Okey, mungkin juga berkat bacaan. Yang itu rak DIY yang dia beli sendiri. Okey, seterusnya koleksi Puan Najibah ini pada tahun 2015. Sekarang koleksi beliau dah membesar. Dulu hanya satu rak ni. Dan seterusnya koleksi Puan Juliza. Dan seterusnya satu lagi ni koleksi pelajar USIM semasa beliau masih belajar degree di USIM. Jadi yang ini koleksi beliau semasa dia adalah pelajar degree. Jadi tak ada alasan untuk seorang pelajar tak boleh ada koleksi sendiri. Walaupun bukan koleksi rak dengan rak-rak yang hebat-hebat, tapi masih boleh ada koleksi. Dan ni saya kongsikan sikit beberapa kalau nak dapat idea macam mana nak buat ya. Saya tak ada ruang yang besar. Actually belakang pintu pun dengan rak DIY yang ada daripada IKEA saya rasa ni boleh je buat. Satu koleksi untuk dekat tepi katil anak pun boleh buat. Dekat satu sudut dekat rumah pun boleh buat. Dia tak menjejaskan kita punya kecantikan rumah, insya-Allah. Dia boleh dibuat. Okey. Jadi macam mana saya sendiri bermula untuk saya punya koleksi? Saya mula masa saya belajar juga. Okey, masa saya belajar tahun 93 saya di UIA. Duduk dorm 8 orang, duduk dorm 12 orang dengan rakan-rakan. Saya beli rak ni, rak pinggan sebenarnya. Saya beli dengan harga RM28 ke RM30 macam tu. Masa tu saya cuma beli buku pun pergi jualan gudang dekat Ulu Kelang di BP. Masa tu di BP jual buku dengan harga RM1. Kalau buku tebal sikit dengan harga RM2. Jadi semua tu buku murah-murah, RM1, RM2. Dan saya pergi masa tu, saya ingat saya masa tahun akhir di UIA tu saya pergi 4 kali naik bas mini pergi Ulu Kelang sebab nak mengangkut buku-buku dengan harga RM1 tu bawa balik ke bilik. Dan lepas tu saya taggingkan, tu saya punya idea sendirilah. Taggingkan nombor 1, 2, 3, buat senarai dalam buku, lepas tu bagi pinjam siapa-siapa nak pinjam buku tu selain daripada saya baca sendiri. Lepas tu bila saya dah kahwin, saya pindah duduk rumah flat. Saya cuma ada rak buku kayu getah ni aja dengan harga RM30. Kami kumpulkan ada beberapa buku yang kami ada, buku-buku yang dari rumah tak dibawa. Kita pakai rak buku kecil ni aja. Duduk rumah flat tak boleh ada banyak-banyak sebab flat pun flat 2 bilik je kan. Okey. Lepas tu saya beli rak buku besi, pindah ke kuartus kerajaan. Rumah tu besar sikit, jadi boleh ada rak yang besar. Jadi saya beli rak buku besi macam rak sebab pustakawan kan. Saya kontak Naga Steel beli rak buku ni. Jadi rak buku ni saya gunakan sampai lebih kurang tahun 2014 macam tu, gunakan rak besi yang macam perpustakaan saya tambah-tambahkan. Dan ada rezeki sikit saya cuba beli rak buku jati, tapi saya rasa bila banyak sangat untuk rumah yang kecil macam rumah saya tak sesuai kalau ada rak buku jati yang banyak. Okey, dan ini adalah bila saya renovate yang terakhir, cuba sampaikan hasrat apa yang saya dan suami nak. Inilah hasilnya, jadi rak buku yang macam sekarang ni lah. Jadi dia sebenarnya tak besar mana sebab saya gunakan ruang tamu. Sebab kalau ikut nasihat daripada Datuk Sri Zaini Ujang sendiri pun, gunakan ruang tamu sebagai ruang bacaan. Sebab ruang itulah sebenarnya ruang yang kita boleh duduk bersama dengan
keluarga. Sebab kalau kita gunakan dalam bilik, mungkin untuk rumah-rumah yang kecil tak ada banyak bilik, agak sukar. Jadi gunakan ruang tamu. Kita kat Malaysia pun tak ada ramai tetamu sangat yang datang, terutama untuk rumah saya sendiri. Jadi ruang tamu itulah saya gunakan untuk ruang koleksi buku saya dan keluarga. Okey, secara pantas je lah saya kongsikan rak-rak buku yang ada di rumah dengan buku-buku yang ada ni saya susunkan mengikut bidang. Kalau yang ini adalah buku-buku sukan dan saya katalogkan mengikut Library of Congress class sebab saya seorang pustakawan. Tapi orang yang bukan pustakawan jangan risau. Maknanya boleh aja susunkan buku tu, sama ada nak ikut color, sama ada nak ikut penerbit ataupun nak ikut koleksi. Okey, ni koleksi ayah dekat rak 1, koleksi mak koleksi 2, koleksi anak-anak, Along dekat tingkat 3, Angah dekat tingkat 4. Jadi tak semestinya ikut macam mana yang saya buat. Sebab yang ini mungkin sebab saya pustakawan, lebih mudah untuk saya susun begini. Dan bila koleksi kita makin banyak, lebih daripada 2-3 ribu, agak sukar dia bila tak ada call number ni. Okey, dan untuk aksesori boleh gunakan macam-macam jenis penahan buku. Sebab kita dekat rumah, suka hati kita nak beli penahan buku yang macam mana sebagai aksesori untuk mencantikkan dekat rumah. Jadi saya rasa itu saja yang saya nak kongsikan. Jadi mungkin harap boleh mendapat sesuatu. Okey, jadi itu saja. Terima kasih Cik Alif. Assalamualaikum. Baiklah, penjelasan dan perkongsian yang sangat menarik berkaitan bagaimana cara kita untuk meningkatkan minat membaca dalam kalangan keluarga, anak-anak dan juga kita punya rakan-rakan. Sebentar tadi Puan Azhar ada menyatakan pelbagai aktiviti telah kita rancangkan sepanjang program-program KLWBC 2020 ini. Seperti sedia maklum, sekarang ni kita memang dipenuhi dan dikelilingi dengan pelbagai aplikasi dekat social media yang kadang-kadang kita nyatakan kenapa kita perlu baca buku sedangkan kita dah follow, kita dah ikuti Twitter ataupun IG daripada Instagram, Facebook, daripada individu-individu yang hebat dan berkongsi berkaitan dengan ilmu-ilmu mereka yang saya rasa agak cukup baiklah untuk dikongsikan. Pada pendapat Puan Azhar lah, adakah ia cukup untuk kita membina bangsa membaca daripada kalangan rakyat Malaysia dalam selaras dengan slogan KL Baca Menyantuni Masyarakat Melalui Pembacaan? Adakah ia cukup sekadar kita baca bahan-bahan bacaan pendek di social media itu sendiri? Apa pendapat Puan? Okey. Kan dah habis ada soalan lagi. Okey. Untuk yang bacaan-bacaan yang macam ni, sebab bila kita kata kita membaca, kita kena baca bahan yang memang bahan bacaan. Jadi kalau status dekat Twitter, orang kata tweet pendek-pendek tu, dia tak dinamakan sebagai bahan bacaan. Kalau orang letak dekat Facebook status pendek-pendek kan, dekat WhatsApp, dekat Instagram, Twitter tu, dia tak namakan bahan bacaan. Jadi dia tak lengkap untuk dikatakan kita membaca satu bahan bacaan. Tapi kalau ada yang kata, oh saya tak baca buku, saya baca artikel. Tapi kalau artikel, boleh dia sebab memang artikel-artikel dalam surat khabar ataupun artikel jurnal, majalah yang itu ada 2-3 muka surat. Jadi kalau kita nak kalikan, nak jadikan satu buku tu, kena kalilah berapa muka surat yang kita baca tu, baru kita nak kata kan. Jadi untuk kalau betul-betul nak kata kita membaca tu, kena baca dalam erti kata yang sebenar lah, bukan baca post pendek-pendek tu. Baiklah. Itu merupakan pendapat peribadi Puan Azhar sendiri. So, sebagai kita, rakyat Malaysia, sekiranya kita menyatakan hasrat peribadi kita, kita sudah cukup membaca petikan-petikan pendek ataupun perkongsian-perkongsian pendek, itu masih belum cukup untuk kita mengejar target kita sebagai rakyat Malaysia yang warga membaca menjelang tahun 2030 ini. Baiklah, kita telah tahu bagaimana untuk memupuk minat membaca, bagaimana cara untuk kita, kaedah-kaedah terbaik untuk kita bina perpustakaan kecil ataupun pusat sumber kecil untuk family kita ataupun kepada keluarga kita. Justru kita dah tahu macam mana cara kita nak memupuk minat membaca. Tapi lepas kita dah tahu kita ada minat membaca itu, pasti ada cara-cara yang bernas, cara-cara yang baik untuk kita meningkatkan kadar pembacaan kita. Untuk itu saya teruskan kepada panel kedua kita untuk berkongsi berkaitan dengan bacaan pantas ataupun speed reading. Dan panel kedua kita ini, Encik Ahmad Yazid, merupakan salah seorang pelopor ataupun peneraju berkaitan dengan bacaan pantas. Dan untuk itu kita teruskan tanpa melengahkan masa, saya menjemput Encik Yazid untuk berkongsi berkaitan dengan bacaan pantas ataupun speed reading itu sendiri. Dipersilakan.
kan, semoga kita semua ceria dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya dalam kita menghadapi cabaran dan mehnah pandemik COVID-19. Apa juga cabaran yang kita hadapi, kita harus redha dan tabah menghadapi segala yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan, Cik Alif, Puan Azhar dan Puan Ruzana, jika tadi kita dah dengar macam mana kita nak minat, macam mana kita nak tingkatkan minat, macam mana kita nak mula mencungkil minat untuk membaca daripada Puan Azhar, maka selepas ada minat itu, maka kita perlu pertingkatkan, upgrade kita punya skill, kemahiran dalam melaksanakan pembacaan. Maka untuk hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan apa yang telah kita semua ketahui. Mungkin ramai yang dah implement dah bacaan pantas ni. Cumanya dia macam hangat-hangat tiap ayam pun ada kadang-kadang. Bila saya buat bengkel kan dengan rakan-rakan facilitator, masa bengkel tu cantik dah. Tapi bila call balik lepas tu ada buat tak, ada praktis tak, rupanya tak ada. Hangat-hangat tiap ayam je kan. So kita tak nak macam tu. Kita nak hangat-hangat tu berterusan, sentiasa hangat, panas, supaya dia menjadi motivasi kepada kita untuk kita membaca. Baik tuan-tuan dan puan, saya nak mulakan perkongsian pada hari ini dengan memetik satu ayat yang Allah turunkan dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ayat ini Allah menyatakan bahawa Allah nak berikan amanah kepada gunung ganang, bukit bukau. Tapi amanah ini ditolak oleh bukit bukau, gunung ganang ini kerana mereka, makhluk Allah juga, tidak berkeupayaan. Okay, mereka bimbang tak dapat melaksanakan amanah itu. Tapi kemudiannya datang manusia, insan yang sanggup memikul amanah berkenaan. Tetapi di penghujung ayat itu Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu, kebanyakan manusia itu suka sangat buat zalim dan suka juga buat benda-benda yang bodoh, buat benda-benda yang tidak sepatutnya dilakukan. Jadi dalam ayat ini yang paling penting yang saya nak tekankan pada kita, pada tuan-tuan dan puan semua adalah amanah. Kalau mengikut tafsir, dalam banyak tafsir yang saya rujuk, amanah itu ada yang menyatakan ia adalah syariat. Ia adalah berkaitan juga dengan ilmu. Ia adalah gaya hidup. Ia adalah segala-galanya amanah. Manusia itu memikul amanah yang besar. Apatah lagi dalam ayat yang Puan Azhar ada mention di awal tadi, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, wa iz qulna lil malaikati Allahu akbar. Wa iz kunna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah nak menjadikan khalifah itu, okey, khalifah itu menjalankan urusan bumi, urusan di dunia ini, amanahnya. Bila kita nak menjadi khalifah, nak menjalankan urusan di muka bumi ini, kita harus ada ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu harus kita dapat. Tidak ada jalan lain melainkan dengan pembacaan. Maka di situ saya nak kaitkan amanah pembacaan dengan teknik ataupun kemahiran bacaan pantas yang sebenarnya kita perlu ada dalam diri kita sendiri. Baik tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan di sepanjang pengalaman mengendalikan bengkel bacaan pantas di banyak tempat seluruh Malaysia. Antara yang kita dapati adalah yang bagusnya di penghujung latihan itu kita dapati akan ada peningkatan. Sebagai contohnya ada statistik di sini, ada rajah di sini pencapaian sebelum dan selepas latihan bacaan pantas di salah sebuah universiti, perpustakaan universiti. Kalau kita tengok ada garisan, dua garisan di situ, garisan di sebelah bawah dan garisan di sebelah atas, itu adalah min, purata bagi pencapaian peserta sebelum dan selepas. Kalau kita tengok memang ada berlaku peningkatan dalam, kalau ini dia punya peningkatan dalam 112.1 peningkatan. Begitu juga dengan perkara yang kedua, rajah yang kedua ini, yang ini di sekolah juga berlaku peningkatan minimum min purata sebelum dan selepas daripada pelaksanaan bengkel. Maknanya bila kita dah ajar kepada peserta-peserta kita teknik,
apa yang perlu dilakukan, apa yang tak boleh kita lakukan, kita dapati ada kesan yang signifikan selepas daripada kita mengajar peserta-peserta ini. Alhamdulillah. Itu baru 2 hari. Mungkin juga sehari punya bengkel. Dan kalau ia dilakukan secara berterusan, konsisten, maka saya percaya setiap peserta yang telah mengikuti bengkel ini mampu untuk menjadi seorang pembaca pantas yang konsisten. Okey. Ya, Puan Azah juga dah kongsikan ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, firman Allah yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya rasa saya tak perlu ulas dengan lebih panjang kewajipan untuk kita membaca. Baik tuan-tuan dan puan, bila kita bicara tentang bacaan pantas, banyak salah tanggapan orang terhadap bacaan pantas. Saya akan kongsikan 2 atau 3 salah tanggapan yang mana orang ada setengah orang, Cik Alif, dia cakap mitos, myth. Tapi sebenarnya dia bukan mitos, dia satu perkara yang bila kita fikirkan balik, logik dan diterima di akal dan boleh diaplikasikan. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan boleh merujuk kepada slide yang saya sediakan. Okey. Salah tanggapan yang pertama bunyinya reading every letter better reader. Okey, kita baca setiap huruf, letter, every letter kita baca, okey, kita akan jadi pembaca yang bagus. Okey, totally sebenarnya ini adalah tidak betul. Okey, tidak betul. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan dan puan boleh merujuk, boleh memandang kepada tulisan yang saya sediakan dalam kotak berwarna hitam itu, kalau tuan-tuan boleh tengok kan, sebenarnya kita boleh baca. Okey, kalau Cik Ali boleh baca, Cik Ali? Boleh kan? Boleh kan? Apa perkataan yang pertama tu? Menurut. Okey, menurut. Kenapa boleh baca? Yes. Itu sebenarnya, itu menunjukkan bahawa kita tak perlu baca ataupun mengeja setiap perkataan ataupun setiap huruf. Maknanya secara psikologinya, bila kita melihat satu perkataan, huruf pertama, huruf pertama dan huruf terakhirnya disusun dengan betul, kita boleh baca. Ini buktinya. Menurut satu kajian oleh Universiti Cambridge, kalau tuan-tuan dan puan boleh merujuk kepada kotak yang warna biru itu adalah ejaan yang sebenar dia. Dan dia sama, kita boleh baca. Ini keajaiban otak yang Allah berikan, kurniakan kepada manusia. Cuma kita sahaja yang tak tahu kelebihan yang kita ada. Itu yang pertama. Okey. So pengajaran ini sebelum tu janganlah kita baca dengan mengeja. Okey, kalau sekolah rendah ataupun tadika ya. Itu pun sebenarnya dia ada level dia yang kita dah boleh sebenarnya. Dia bermula dengan apa disebut sebagai kaedah membunyikan apa ni, baca A, B, B, T semua tu kan. Tapi sampai ke satu tahap kita perlu mengubah cara itu supaya dia boleh terus tidak membunyikan apa yang dibaca. Nanti saya akan terangkan dengan lebih detail lagi. Okey, yang kedua, slow reading better comprehension. Baca dengan lambat kita akan lebih faham. Ini selalunya ada dikaitkan dengan kalau kita baca novel, kita nak baca pelan-pelan supaya kita ada feel. Okey, kalau kita baca novel macam Bidadari Bermata Bening ni, Puan Azah, kalau menangislah kita. Okey, kalau kalau Kang Abik tulis kat sini dengan mendayu-dayu, kita rasa sayu, maka menitiklah air mata. Ibarat macam kita tengok cerita Hindustan. Okey, apa yang berlaku sebenarnya tidak begitu. Bila kita membaca, okey, dengan kita membaca secara laju, insya-Allah kita akan dapat kefahaman sekaligus dengan apa yang kita baca secara laju. Okey, kalau tuan-tuan dan puan boleh tengok analoginya di kotak yang sebelah kanan itu 1 2 3 itu perkataan pertama, perkataan kedua, perkataan ketiga. Maka apa yang perlu kita buat adalah kita grupkan beberapa perkataan itu dengan sekali pandang. Di situlah datangnya speed, kelajuan atau kepantasan ketika kita membaca. Baik tuan-tuan dan puan, membaca ni sebenarnya bila kita baca secara perlahan, dia sebenarnya sangat membosankan. Ibaratnya, kalau saya boleh bagi analogi, kalau kita menonton cerita wayang dan kita gerak perlahankan wayang tu, cerita tu, dia jadi macam very slow motion punya pergerakan, kita akan jadi tak menarik lah, boring lah. Sama juga dengan pembacaan. Okay? Sebenarnya otak kita mampu untuk mencerap dan membaca dengan selaju yang mungkin. Tapi oleh kerana ketidakupayaan kita menguasai kemahiran bacaan pantas itu menyebabkan kita tak boleh nak baca pantas
kita baca di luar daripada kemampuan otak kita yang sebenar yang boleh baca laju, maka kita akan jadi boring. Itu sebenarnya yang perkara yang selalu menjadi selalu melekat dalam pemikiran orang bila kita tanya pasal speed reading. Sebab tu kesediaan untuk seseorang itu praktis bacaan pantas sangat penting. Kita kena terapkan dalam diri, aku nak jadi pembaca pantas. Then baru dia boleh. Kalau kita ajar macam mana pun tapi dia tak nak menjadi seorang pembaca pantas, macam Puan Azhar cakap tadi lah, suruh baca banyak sangat bagi alasan A, alasan B, alasan C, then kita takkan dapat apa pun. Okey, tuan-tuan dan puan, yang ketiga, ini pun selalu juga orang cakap, only smart people can read fast. Orang bijak aja, orang yang cerdik je boleh baca laju. Sebenarnya tidak betul. Kenapa dia jadi bijak? Dia jadi bijak kerana dia banyak membaca. Macam mana dia boleh banyak membaca? Saya bagi contoh. Kalaulah buku Dr. Zul Azlin ni, okey, saya suka baca buku ni sebenarnya, depresi ni. Kalaulah orang biasa dia baca buku ni mungkin seminggu. Okey, dia ambil masa seminggu, tapi kalau pembaca pantas dia boleh habis kurang daripada 2 jam. So dalam tempoh seminggu, pembaca biasa boleh baca satu buku. Orang yang mengamalkan teknik bacaan pantas, dia boleh baca 2 jam. Bayangkan berapa banyak buku orang yang membaca pantas ni boleh baca dalam tempoh seminggu. Itu analogi yang saya boleh berikan berkaitan dengan only smart people can read fast ni. Okay. Sebenarnya kita semua boleh jadi pembaca pantas. Baik tuan-tuan dan puan, nak jadi pembaca hebat kita kena tahu, kita kena belajar sedikit sejarah, belajar daripada orang-orang yang hebat dalam pembacaan. Yang pertama sekali saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebagaimana kita tahu, ia adalah pelopor kepada mazhab Syafi'i. Siapa dia punya tok guru dia? Antara tok guru dia adalah Imam Malik bin Anas. Sebab tu ada satu kisah, Imam Syafi'i nak belajar dengan Imam Malik. Imam Malik halau. Imam Malik cakap, "No, kau kena hafal dulu kitab Muwatta." Ya, kitab Muwatta kena hafal dulu. Dan Imam Syafi'i cakap, "Ya, kitab Muwatta telah aku hafal." Maknanya sebelum dia nak berguru dengan Imam Malik, dia dah hafal dulu kitab Al-Muwatta. Hebat tak hebatlah Imam Syafi'i ini. Sebab tu dia dikenali sebagai Imam Zainul Fuqaha, Sayyidul Fuqaha dan sebagainya. Bayangkan umur 9 tahun dah hafal Quran. Dan yang penting sebenarnya cara hidup dia, 1/3 dia menulis. 1/3 daripada 24 jam tu, maknanya dalam 8 jam dia solat, dia beribadah lah maksudnya. Dan 1/3 lagi dia tidur ataupun rehat. Hebat tak hebat? Nak jadi orang hebat sebenarnya, inilah caranya. Okay, nak jadi orang yang hebat dalam pembacaan. Okay. Hebat tak hebat Imam Syafi'i ni, ketika belasan tahun, gurunya Muslim bin Khalid Az-Zinji dah memberikan kebenaran untuk Imam Syafi'i ni keluarkan fatwa. Kita umur dah separuh, dah suku abad ni pun belum berani nak keluarkan fatwa kan. So ini hebatnya Imam Syafi'i. Baik tuan-tuan dan puan, yang kedua Imam Bukhari. Siapa tak kenal Imam Bukhari? Dilahirkan di Bukhara, sekarang ni terletak di Uzbekistan. Mengembara seantero Asia Tengah sampai ke sebelah negara-negara Arab itu untuk mengumpul hadis, sehingga kan dinyatakan dalam sejarah beliau berjaya mengumpul 600,000 hadis dan 50% dikatakan 300,000 hadis dihafal oleh Imam Syafi'i. Dan bila kita sebut hafal tu, dia bukannya hafaz matan sahaja. Bukannya dia hafal ayat hadis itu saja, dia hafal dari sanadnya sekali. Okay, sanadnya daripada Nabi Muhammad kepada siapa sampailah kepada beliau. Itu pun beliau hafal. Begitu hebatnya Imam Bukhari sehingga mampu untuk menulis Sahih Bukhari atau Jami' As-Sahih. Okay, dan Imam Bukhari hidup sekitar tahun 250 Hijrah. 5 kurun selepas itu atau 6 kurun selepas itu datang pula Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari itu, maka terhasillah Fathul Bari. Fathul Bari bisyarah Sahih Bukhari. Bayangkan ulama yang hebat menghasilkan kitab yang hebat yang menjadi rujukan muktabar, sumber ilmu, disyarah pula oleh ulama yang lain. Bayangkan betapa hebatnya ulama ini dalam pembacaan.
Okey, Imam Bukhari ni berteleku dengan ramai guru-guru dinyatakan dalam sejarah lebih kurang 1080 orang ulama hadis beliau jumpa. Okey, zaman dulu mengembara bukan naik kapal terbang Cik Alip. Kan? Betul kan? Naik kuda, naik unta kan? Bayangkan betapa besarnya pengorbanan Imam Bukhari ketika itu. Dan sudah pasti dia adalah seorang pembaca yang hebat. Yang ketiga saya nak kongsikan adalah Syekh Said Ramadan Al-Buti, meninggal lebih kurang 4 atau 5 tahun yang lalu, di Syria, dibom. Tuan-tuan dan puan-puan, mengikut dalam buku Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Baqi ada menyatakan, menurut anaknya Dr. Taufik Ramadan, bapaku mempunyai sebuah bilik khusus dan apabila dia masuk dalam bilik itu, dia hanya pastinya berada dalam 3 keadaan. Yang pertama, sama ada membaca, menulis atau sembahyang dan zikir. Jarang tengok dia tidur. Maknanya nak jadi orang hebat kena kurang tidur. Tapi kita terlebih tidur. Kan, kita terlebih tidur. So nak jadi orang hebat, membaca, nak jadi orang yang berilmu ni kena kurangkan tidur. Okey, kurangkan tidur, kurangkan makan, banyakkan membaca, banyakkan merenung dan menelaah bahan-bahan. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang ini John F Kennedy. Siapa tak kenal? John F Kennedy, Presiden Amerika Syarikat yang ke-35. Peringkat awalnya dalam buku dinyatakan beliau punya speed 248, dan bila John F Kennedy ni berlatih kan, dia akhirnya mencapai speed 1000 perkataan seminit. Okay, kelebihan dia boleh pelbagaikan kelajuan dia mengikut genre buku yang dibaca. Okay, itu John F Kennedy. Yang berikutnya ni John Stuart Mill. John Stuart Mill ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dinyatakan yang boleh kita belajar, dia sebenarnya yang menjadi pendorong dia jadi hebat begitu adalah ayah dia. Ayah dia bagi buku, ambil, baca, duduk dalam satu bilik dan kemudian selepas 2 jam masa yang ditentukan, ayah dia akan panggil dan tanya balik. Okey. Ayah bila dah diberikan tempoh masa tertentu, ayah dia akan panggil dan tanya apa yang dah dibaca. Maka hasil daripada didikan ayah dia itu menyebabkan beliau tergolong sebagai orang yang ke-90 paling genius dalam dunia. Baik. Yang berikutnya Sean Adam. Ini hebat. Okey, masih hidup lagi sampai sekarang. Sean Adam ni saya nak nyatakan pada tuan-tuan dan puan, dia boleh baca 300 muka surat dalam tempoh 24 minit. Ini dinyatakan oleh Tony Buzan dalam bukunya Speed Reading tahun 2000, diterbitkan tahun 2000. Okay. Hebatnya Sean Adam ni dinyatakan awal-awal tu dia ada masalah visual. Kita nak baca ni kena mata kita kena bagus. Tapi dia ada masalah visual dan beliau berjaya mengatasi masalah itu dan kemudiannya praktis, berlatih sehinggalah sekarang ini beliau menjadi konsultan untuk speed reading dan yang lain-lain. Okey, dan speednya sekarang ini dinyatakan saya rasa dah melebihi mungkin 5 atau 6,000 patah perkataan seminit. Okay, ini Sean Adam. Baik. Yang ketujuh ni lagi hebat. Yang ketujuh ni lagi hebat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam YouTube, boleh cari dekat YouTube dan cari nama Howard Berg. 1990, tahun 1990, Howard Berg dimasukkan namanya dalam Guinness Book World of Record. Yang mana sekarang ini tiada siapa boleh mencabar speed bacaan beliau. Kalau tuan-tuan perempuan boleh tengok bahagian bawah tu ada 25,000 perkataan seminit. Okey, 25,000 perkataan seminit ataupun 80 muka surat dia boleh baca dalam tempoh 1 minit. Bayangkan. Macam mana otak dia boleh proses pembacaan tu. Dia menyelak muka surat tu macam seolah-olah macam kita punya scanner mengimbas buku. Okay. Bayangkan 80 muka surat seminit. Kita 1 minit setengah muka surat. Bukan kita lah. Kan? Bukan kita lah ya. Kita tak nak jadi macam tu. At least kurang-kurangnya 1 minit mungkin lebih daripada 5 atau 6 muka surat. Okay, untuk kita baca. Tapi hebatnya Howard Berg ini 25,000 perkataan seminit. Macam apa yang dia buat sebenarnya? Sebenarnya dia mula membaca daripada kecil. Umur 8 tahun dia dah baca teori relativity Albert Einstein. Umur 11 tahun
dia dah baca buku-buku yang college, pembacaan di peringkat college, bayangkan. Okay? Dan kemudiannya, bila kita baca sebenarnya, yang menjadi masalah adalah kita punya vocabulary, kosakata. Bila kita baca, kita banyak jumpa kosakata yang kita tak tahu. Makanya kita perlu merujuk kamus dan sebagainya. Maka dalam konteks Howard Burke, dia buat flashcard. Dia tulis dekat kedua-dua bahagian tu, satu perkataan di bahagian belakangnya adalah makna. Dan dia akan ulang setiap hari. Okay? Dan jika dia ulang, dia ingat, okay, dia takkan rujuk balik flashcard tu. Tapi kalau dia lupa, apa yang dia buat, dia akan tulis 25 kali perkataan dan maknanya, dan dia akan ulang dan membunyikan apa yang perkataan-perkataan tu. Okay. Hebat tak hebatnya, that's why bila baca, dia boleh baca laju macam tu sebab vocabulary dia banyak. Dia dah store banyak perkataan-perkataan dalam memory dia. Okay. Of course, dalam pembacaan dia ada, saya nyatakan dekat situ 5 perkara penting ketika membaca dan mempelajari perkara-perkara baru. Ini amalan yang Howard Burke buat ketika dia baca. So that dia akan ingat dia menjadikan dia ingat apa yang dia baca. Okey, tuan-tuan dan puan, ini top 10 bacaan pantas tahun 2000 yang dinyatakan oleh Tony Buzan dalam bukunya. Okay. Kalau kita tengok Sean Adam paling atas, yang paling bawah tu daripada Belanda tu, Frank van der Pol, 1560 perkataan. Adakah kita boleh capai tahap tu? Kita tak nak ambil yang nombor 1 lah, kita ambil yang nombor 10 tu. Boleh tak agak-agaknya kita capai? Jawapannya adalah boleh dengan mempelajari teknik dan kena berlatih setiap hari. Okay. Saya tak kata benda tu tidak boleh dicapai, tapi perkara itu boleh dicapai dengan praktis. Baik tuan-tuan dan puan, saya dah cerita panjang. Pembaca hebat, and then top 10 bacaan pantas. So, apa dia bacaan pantas ni sebenarnya? Bacaan pantas ni kalau ikut definisi generiknya adalah paduan berterusan dan laju antara kemampuan gerakan mata ataupun kemampuan visual dengan kemampuan kognitif ketika seseorang itu baca. Secara mudahnya, kita pegang buku, kita baca, mata kita yang berjalan. Mata kita yang melihat kepada setiap perkataan yang ada. Kemudiannya otak kita proses apa yang kita baca dan disimpan. Okay? Bila dah disimpan, itulah sebenarnya proses kita membaca. Bila kita nak keluarkan, bila ada masa-masa tertentu, kita nak keluarkan balik. Masa mesyuarat ke, masa nak berucap ke, masa nak berborak ke, masa nak berkongsi idea, time itulah kita akan keluarkan apa yang kita dah baca. So maknanya nak membaca ini antara organ yang penting, antara panca indera yang penting untuk membaca adalah kita punya mata. Kalau mata ada masalah, kita kena selesaikan masalah mata tu dulu. Okey, itu belum kita cerita lagi kemampuan mata kita. Kalau nak cerita ni panjang Cik Alip, setengah jam pun belum tentu habis untuk saya lah. Okey, nak cerita mata saja. So nantilah kita cerita lain masa. Kalau ada soalan nanti kita boleh cerita dengan lebih detail. Baik, macam mana kita nak kira macam mana kita nak kira kita punya kepantasan bacaan? Perkataan yang ada dibahagikan dengan masa yang kita ambil dalam tempoh saat dan didarabkan dengan 60. Contohnya, kalau 1200 perkataan, kita baca dalam 5 minit, dia harus diubah dalam bentuk saat, jadi 300 saat, didarabkan dengan 60, maka kita dapat speed kita untuk 1200 perkataan itu adalah 240 perkataan seminit. So kita tengok 240 perkataan seminit tu kita dalam kategori mana? Kalau based on Datuk Seri Zaini Ujang dalam bukunya, dia ada menyatakan pengelasan kepantasan ni. Kalau kita tengok 240, level kita adalah sederhana. Itu cara kita nak kira kepantasan bacaan kita. Okey. Kalau dah 601 ke atas tu maksudnya kita jadi pembaca pantas lah. Even 401 hingga 600 pun kita dah jadi pembaca yang pantas. Saya doakan semualah, semua untuk mencapai tahap pantas dan terpantas ini. Okey. Baik. Ini perkara yang paling penting. Bila sebut hambatan dalam bacaan pantas, maksudnya kita haram nak buat. Dia sampai kategori haram lah. Maksudnya tak boleh langsung nak buat. Sebenarnya banyak ada lebih daripada 20 perkara sebenarnya, tapi yang kita boleh faham secara generalnya 8 ni yang paling signifikan lah Cik Alif. Okay, yang pertama sekali kita vocalize, kita membunyikan apa yang kita baca. Ini sebenarnya sangat salah. Okay, macam saya sebut tadilah, ada orang better slow reader better comprehension. Salah kan?
Itu kita baca perlahan, tapi yang ni dah lah perlahan. Kita bunyikan pula apa yang kita baca. Okey, memang kita akan jadi lebih lambat daripada biasa. Kemudian yang kedua, baca perkataan demi perkataan. Kita sebenarnya tak boleh baca perkataan demi perkataan. Satu tak boleh. Dia kena baca sekurang-kurangnya 2 perkataan sekali pandang. Di situlah datangnya kepantasan atau speed kita membaca. Kemudian yang ketiga, regresi atau mengundur. Mengundur ini kita dah baca sampai hujung baris, kita ulang balik perkataan yang pertama. Ulang balik. Kerana kita nak ingat. Puan Zana cakap lupa. Ya betul, kerana kita nak mengingat. Sebenarnya tak boleh. Salah bila kita mengulang. Yang lebih teruk perkara yang keempat, dia jadi backskipping. Backskipping ni adalah kita mengulang dan dia menjadi tabiat tanpa kita sedari. Kerana kita dah sampai ujung, ulang balik, sampailah dia jadi tabiat yang kita tak sedari. Okay. Bila sampai ke tahap backskipping ni, kita perlukan bantuan orang lain sebenarnya untuk avoid, mengurangkan perkara backskipping ni. Dia ada cara dia. Okay. Kemudian yang kelima, kurang kosakata. Bila kurang kosakata, maknanya kita kena tambahlah kosakata kita macam yang Howard Burke tadi buat. And then kurang konsentrasi. Nak baca kena ada konsentrasi. Tak bolehlah sambil baca sambil makan. Okay. Kita tak boleh baca buku sambil makan kek, Cik Alip. Okay, baca novel pun dia dia akan jadi perlahan juga. Kecuali membaca dengan makan chewing gum atau gula-gula. Itu boleh. Kenapa? Kerana nak mengelakkan kita daripada membunyikan apa yang kita baca. Kalau mulut kita mengumam sesuatu, of course kita tak boleh nak bunyikan bahan benda yang kita baca, perkataan yang kita baca. Itu tips untuk mengelakkan kita daripada membunyikan apa yang kita baca. Dan kemudian yang ketujuh ada liar mata. Mata kita tak fokus pada perkataan yang kita baca. Sekejap kiri, sekejap kanan, sekejap atas, sekejap bawah. Okay, dia lebih kurang kita kurang konsentrasi. Tapi yang ni mata kita. Maknanya kita kena kawal mata kita supaya tidak liar. Dan akhir sekali, kita baca sambil nak ingat. Ini tak jadi. Okay, kita sebenarnya tak boleh baca sambil mengingat. Bila kita baca dengan selaju yang mungkin, percayalah, apa yang kita baca tu automatik dia akan tersimpan dalam memori kita. Ini 8 perkara yang kita sama sekali tak boleh buat bila kita nak praktis atau mengamalkan bacaan pantas. Baik tuan-tuan dan puan, saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan pergerakan mata. Pergerakan mata bagi orang yang pembaca biasa, yang sebelah kiri atas. Dia baca satu demi satu patah perkataan. Kalau ada 4 kat tu, saya suka membaca buku. Mata dia pada saya, pada suka, pada membaca, pada buku. 4 kali pandang. Pembaca lemah, dia dah baca sampai ke buku, dia ulang balik. Baca, ulang balik. Itu pembaca lemah. Pembaca yang hebat, pembaca yang pantas, yang kita nak jadi ni, okay, dia dalam 4 perkataan tu dia hanya baca dengan 2 kali pandang sahaja. Maksudnya mata dia pertama fokus antara saya suka di tengah-tengah sekali pandang, and then membaca buku lagi sekali fokus, dia hanya melihat 4 perkataan dengan 2 kali pandang saja. Di situlah datangnya kepantasan. Okay. Macam mana nak biasakan mata dengan sekali pandang 2 perkataan sekurang-kurangnya itu, kita kena praktis. Antara corak atau bentuk latihan yang boleh tuan-tuan dan puan-puan buat sebenarnya adalah dengan cara yang saya tunjukkan ini. Okay. Setiap 2 perkataan kita tandakan dulu. Tanda itulah menjadi fokus kita. Ini praktis mula-mula lah. Tapi bila kita nak baca pada buku, janganlah pula sudahnya kita ambil pen, kita tanda. Jangan jadi macam itulah. Okay, masa kita praktis je, kita boleh buat sebegini. Kita tandakan dan kemudiannya mata kita fokus pada titik yang kita dah buat sambil kita cuba untuk membaca kedua-dua patah perkataan. Lama kelamaan daripada 2 patah perkataan jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 1 frasa, jadi 1 baris, jadi 2 baris, jadi 3 baris. Finally, 1 perenggan dengan sekali pandang saja. Sebenarnya itulah permulaan Howard Burke. Okay, itulah permulaan Howard Burke sehingga kan satu muka surat tu dia sekali pandang je. Kenapa? Dia dah jadi dengan sekali pandang tu dia jadi photographic memory. Okay. So, lagi satu bentuk latihan yang boleh dikongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah dalam bentuk macam ni lah. Kita buatkan frasa-frasa tertentu dan kita cuba baca dengan sekali pandang. Bagaimana hendak tidur lena. Mata kita fokus pada perkataan hendak itu. Tapi kita cuba untuk baca keempat-empat patah perkataan. InsyaAllah kalau kita biasa dengan kita biasa menganjalkan mata kita secara vertikal dan horizontal. Sebenarnya bila nak jadi speed reader ni, mata kita boleh
bergerak secara sekali pandang tu dengan seluas secara horizontal dan secara vertikal. Itu yang membolehkan kita baca satu baris, dua baris, tiga baris dan yang berikutnya. Baik, manfaat baca pantas. Ada banyak manfaat sebenarnya yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan puan, 5 ini. Okey, yang saya rasa dalam perkara macam ni dia sebenarnya banyak sungguhlah manfaat baca pantas ni. Saya pun dah ulas tadi, kita boleh baca lebih banyak berbanding orang lain. Analisis yang kita buat menjadi lebih bagus. Bila kita banyak ilmu, banyak pengetahuan, kita boleh menyampaikan ucapan dengan lebih bagus, menulis dengan lebih bagus. Okay, kalau orang lain ambil masa minit mesyuarat baca selama 10 minit, kita ambil masa 1 minit saja. Itu antara manfaat bacaan pantas immediate. Okay, immediate manfaat yang boleh kita dapat. Baik. Ada beberapa lagi. Okey. Nak jadi pembaca pantas ni 3 benda ni. Okey. Yang paling besar sebenarnya adalah diri kita sendiri, 70%. Okey, 20% adalah teknik, another 10% adalah kita punya bahan bacaan. Okey. So semuanya sebenarnya tertakluk kepada diri kita sebagaimana yang Puan Azhar nyatakan tadi, nak atau tak. Finally lantaklah. Sebab diri kita sendiri yang tak nak. Kalau diri kita tak nak, diri kita membuat penolakan dengan lebih awal, maka kita takkan jadi apa. Okay? Yang pastinya kita nak tak nak, kita kena cuba. Macam mana cara dia? Yang pertama, dapatkan bahan bacaan. Kemudiannya baca pada kadar biasa dan kita kira ikut formula yang saya nyatakan tadi. Okay, bila dapat, kita buat catatan. Kemudiannya ambil bahan yang lain, kita baca lagi dan kita kira. Okay, kita cuba bandingkan dapatan yang pertama dengan dapatan yang kedua. Dapatan yang kedua tu kita buat bila mana kita dah praktis, kita dah berlatih baca pantas. Saya percaya sedikit sebanyak akan ada perbezaan yang ketara sebelum dan selepas kita melaksanakan bacaan pantas itu. So tuan-tuan dan puan, Cik Alif, Puan Azhar, Puan Rozana, itu saja yang dapat saya kongsikan dengan keterhadan masa yang ada. Hopefully tak lebih daripada 20 minit. Saya kembalikan kepada Cik Alif. Terima kasih. Yang perlu kita amalkanlah, instead of kita baca satu persatu perkataan, kita kumpulkan perkataan-perkataan yang ada untuk kita praktiskan bagaimana cara untuk bacaan pantas. Okey, kita sebenarnya ada terima soalan Cik Aziz daripada penonton live kita yang menonton FB Live USIM TV ni. Okey, saya terima daripada Hillary Parker. Cik Aziz, soalan saya, teknik speed reading bolehkah kita aplikasikan kepada bacaan melalui pembelajaran online? Okey, terima kasih Hillary Parker. Wow. Orang Melayu orang Malaysia boleh berbahasa Melayu. Nampak display picture dia macam Harry Potter. Tak nampak orangnya. Okey, soalan pertama, bolehkah kita nak apply dalam bahan, senang cakap, dekat skrin lah. Okey, bacaan pada skrin, pada handphone, pada skrin laptop, skrin komputer, buat imah, tablet dan sebagainya. Jawapannya boleh. Dia tak kisah aplikasi bacaan pantas kita baca dekat mana pun, as long as kita dah ada teknik tu. Kita dah mahir dengan teknik bacaan pantas, menggunakan kaedah apa, medium apa sekalipun boleh. As long as kita belajar. Tetapi ada tetapi dia. Tetapi di peringkat awal, di peringkat berlatih, jangan menggunakan gadget, jangan menggunakan skrin. Kenapa? Ada mengikut satu kajian yang dibuat oleh Zafiris dan Kurniawan, bila kita baca daripada skrin, dia membuatkan kita 20% ke 30%, kalau tak salah saya, lebih lambat berbanding kita baca pada bahan bercetak. Okay. Maksudnya Hillary Parker, bila kita nak praktis, nak tak nak kita kena praktis dengan bahan bercetak. Tapi secara aplikasi, bila kita nak membaca, tak kisahlah apa juga medium yang ada, boleh kita laksanakan teknik bacaan pantas. Saya rasa itu yang boleh saya komenkan. Okey, baiklah, penjelasan yang jelas bagi saya, dan ingin saya ingatkan kepada para penonton, sekiranya terdapat sebarang perkongsian, komentar ataupun sebarang soalan, boleh ajukan di ruangan komen FB Live USIM TV ni, dan insya-Allah sekiranya berkesempatan saya akan ajukan soalan kepada panel kita
pada hari ini. Baiklah, kita teruskan dengan perkongsian untuk panel kita yang ketiga, Puan Rozana Kamdani. Kita dah tahu tadi teknik bacaan pantas, bagaimana memupuk minat membaca, bagaimana kaedah untuk kita membuat perpustakaan sendiri di rumah. Tapi ada satu perkara lagi, mungkin para penonton pernah dengar berkaitan dengan Little Free Library, ataupun ada juga yang masih belum dengar apa itu Little Free Library. Library kecil ke apa ke, macam mana kaedah kita menggunakan kaedah untuk kita sediakan Little Free Library ni. Untuk itu saya jemput panel kita yang ketiga, Puan Rozana Kamdani, untuk berkongsi berkaitan dengan Little Free Library. Dipersilakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Terima kasih kepada Encik Alif selaku moderator kita pada hari ini, rakan-rakan panel saya yang saya kasihi, Puan Azhar, Encik Ahmad Yazid, dan juga sidang hadirin dan juga sidang pendengar sekalian. Okey. Alright. Kini tibalah masa saya untuk berborak dan bersembang santai mengenai dengan Little Free Library bersama anda semua. Pada fokus saya pada pagi ini adalah untuk membicarakan tentang latar belakang LFL yang ataupun Little Free Library. Bagaimana LFL itu berkembang di Malaysia dan bagaimana LFL tadi sampai ke kampus USIM yang barakah ini. Sebenarnya kemungkinanlah ada terdapat dalam kalangan sidang pendengar yang baru pertama kali mendengar istilah Little Free Library. Kalau kami di USIM ni selalunya panggil dengan nama pendek je. Kita sebut LFL. Bila kita sebut LFL, kita maklumlah yang LFL ini merujuk kepada Little Free Library. Jadi kemungkinan ada soalan-soalan di benak tuan-tuan dan puan-puan. Apakah sebenarnya Little Free Library ini? Apakah sebenarnya LFL ini? Adakah fungsinya sama dengan perpustakaan biasa? Adakah cara konsep yang dibawa oleh LFL ini sama dengan perpustakaan biasa? Baik, kita cuba lihat apakah sebenarnya konsep yang dibawa oleh LFL. Kalau kita tengok satu persatu, LFL membawa konsep yang pertama, take a book. Maksudnya setiap daripada kita ni boleh mengambil buku dari LFL secara percuma. Secara percuma pada bila-bila masa. Then dia kata leave a book. Leave a book ni LFL menggalakkan kepada siapa-siapa individu yang telah mengambil buku dari LFL tadi untuk meninggalkan buku lain sebagai ganti. Tetapi kalau sekiranya tuan-puan tidak meninggalkan buku lain sebagai ganti pun tak apa. Boleh ambil je buku yang ada di LFL tadi secara percuma. No due dates. No due dates ni disebabkan tadi kita ambil buku tu bukan dengan kaedah pinjaman tau. LFL tidak meletakkan syarat buku yang diambil dari LFL tu perlu dipulangkan. Tidak. Jadinya bila begitu tiada sebarang tarikh ataupun tempoh luput untuk kita gunakan buku tersebut. No late fees. Maksudnya dah lah kita tak pinjam kan. So maksudnya tak adalah apa-apa denda ataupun denda lewat pulang lah. Biasanya yang ini berlaku dekat perpustakaan akademik, perpustakaan awam yang mana ada mengenakan denda untuk tujuan mendidik para pengguna kan. Supaya lebih bertanggungjawab. Tapi untuk LFL tak ada. Then kita ada no library cards required. LFL tidak memerlukan sebarang pendaftaran untuk keahlian. Tiada sebarang pendaftaran keahlian yang diperlukan dan tak ada kad keahlian, tak ada kad ahli sewaktu nak ambil buku dari LFL. Saya pernah juga ditanya oleh student, oleh pelajar, Puan, kalau kita nak ambil buku dekat LFL tu perlu ke kita menjadi ahli LFL dulu? Tidak. Boleh ambil pada bila-bila masa. Ambillah buku mana yang awak suka. Last sekali, konsep yang dibawakan oleh LFL adalah beroperasi selama 24 jam, 7 hari seminggu, setiap hari tanpa batasan waktu. Pada saya, konsep yang dibawakan oleh LFL ni adalah sebagai orang kata kesinambungan konsep kepada perpustakaan sedia ada, penawaran perkhidmatan perpustakaan sedia ada. Alright. Sebenarnya siapakah pengasas LFL ni? Pengasas LFL ni adalah beliau baru saja meninggal dunia pada tahun lepas,
Jadi LFL diasaskan oleh mendiang Todd Bowl pada tahun 2009 dan beliau ni berasal dari Hudson, USA. Hudson ni nama tempat tau, bukan nama gula-gula. Bukan gula-gula Hudson tu, dia nama tempat. Okey. Beliau ni beliau ni sebenarnya dia ada buat satu projek miniature tau, miniature untuk berbentuk model bilik darjah untuk dihadiahkan kepada ibunya. Ibunya ni, ibu Bowl ni adalah seorang bekas guru yang amat suka kepada membaca. Okey. Dan apabila siap, tadi rumah kecil tadi tu siap, miniature tu siap, diletakkan di hadapan rumah ibunya dan diletakkan di dalamnya buku-buku dan dinamakan binaan tadi sebagai free library. Okey. Bila begitu, bila jiran sekeliling kan nampak ada depan rumah Bowl ni ada satu free library lah. So diorang datang memberikan maklum balas yang positif berkenaan dengan tadilah inovasi Bowl tadi, menjadikan Bowl ni lebih teruja untuk membina binaan-binaan kecil yang lain, okey, untuk dihadiahkan kepada kawan-kawan ataupun jiran-jiran yang berminat lah dengan konsep dia tadi. Alright. Bila perkara tersebut semakin diperkatakan dan semakin hangat dari mulut ke mulut kan, sampailah ke pengetahuan Rick Brooks ni. Okay. Brooks ni merupakan seorang jurulatih dari University of Wisconsin. Maafkan saya kalau saya punya sebutan tu agak Jawa sikit, sebab ialah Jawa nak speaking London ni payah sikit kan. Okay. Alright. Brooks tadi dia bukan saja setakat jurulatih di sebuah universiti, tapi dia juga merupakan seorang pendidik belia di kawasan tempat mereka tinggal lah. Jadi ini dia berjumpa dengan Bowl, berbincang dengan Bowl dan akhirnya mereka berdua menggabungkan kepakaran sesama mereka. Bowl ni seorang tukang kayu, Brooks tadi seorang jurulatih dan juga pendidik. Dia bergabung dan akhirnya lahirlah Little Free Library Organisation. Okay. Little Free Library Organisation ni ataupun saya panggil pendeknya LFL.org adalah sebuah pertubuhan yang bukan berasaskan kepada keuntungan, yang dibangunkan oleh mereka berdua ni, tokoh berdua ni, untuk membantu lain-lain individu yang mempunyai minat yang sama dengan mereka untuk membangunkan inilah tadi perkongsian bahan, untuk membangunkan masyarakat membaca, macam itulah lebih kurang dia punya aim pertubuhan tadi. Okey. Dan dalam pertubuhan tadi, Bowl dilantik sebagai pengarah eksekutif, manakala Brooks pula dilantik sebagai pengerusi lembaga pengarah. Alright. Okey. Jadi kita lihat inovasi Bowl tadi dan juga dengan bantuan Brooks tadi, adakah aims mereka tadi untuk menjadi satu tempat yang orang kata sebagai rujukan untuk perkongsian bahan ini tercapai? Okey, setakat semalam saya ada melihat kepada statistik yang terdapat dalam littlefreelibrary.org ni, dah 11 tahun mereka beroperasi, mereka berjaya mengumpulkan 100,000 buah unit LFL dari 100 buah negara. Okey, pada saya ini satu pencapaian yang amazingly sebab dari sebuah inovasi untuk ibu tadi, dia berkembang ke seluruh dunia yang mengandungi banyak negara, banyak bahasa, banyak kaum, banyak bangsa. Okey, dan yang terkini, antara yang terkini adalah di LFL yang berada di New York dan juga di California, selain daripada LFL lain lah. Okey. Alright. Bercerita berkenaan dengan Little Free Library tadi, Little Free Library Organisation, pertubuhan Little Free Library tu, macam manakah kita ataupun anda hendak menjadi sebahagian daripada community global ini? Caranya mudah, tak susah. Anda perlu pergi ke laman web littlefreelibrary.org. Dekat situ, dekat laman web dia ada macam-macam. Dia ada cerita tentang sejarah penubuhannya, ada menceritakan tentang cara pendaftaran, ada disediakan platform forum untuk pemilik-pemilik LFL ini berdiskusi mengenai isu-isu berkaitan LFL.
ada juga panduan macam mana nak bangunkan LFL. Alright. Kalau saya bercerita mengenai pendaftaran ni, kita tak lari daripada kos lah, tapi pertubuhan ini seperti yang saya nyatakan tadilah, dia bukan sebuah pertubuhan yang berasaskan kepada keuntungan. Jadi dia punya yuran pendaftaran tu amat minimal lah pada saya. Okey, cara pendaftarannya pun tak susah. Kalau kita biasa kalau kita mendaftar untuk sesuatu event ataupun sesuatu program, langkah pertama yang kita kena buat adalah perlu mengisi borang. Okey. Tapi untuk LFL, cara dia unik sikit. Sebab langkah pertama untuk mendaftar, kita kena pilih dulu. Kita kena pilih plate macam ni. Okey, plate macam ni kita pilih dulu, dan harga yang kita bayar nanti adalah harga plate. Okey, harga plate ni tak mahal, antara 40 hingga 80 US dollar. Okay. Dia bergantung kepada jenis plate ataupun jenis material yang kita pilih untuk plate tersebut. Setelah kita pilih plate, barulah kita dikehendaki untuk mengisi borang. Dekat situ adalah kita kena isi detail-detail berkenaan dengan kita punya LFL, seperti apa nama LFL tu, di mana letaknya dan siapa pengurus LFL. Okay? Dan adalah sikit description di situ. Once kita buat payment, kita buat bayaran, kita akan dapat nombor carta. Nombor carta tu ataupun nama Melayunya nombor pendaftaran lah. Okay, nombor pendaftaran biasanya dia akan dimulai dengan hashtag dan diikuti dengan nombor-nombor lah. Dan nombor pendaftaran ataupun nombor carta setiap LFL ini adalah unik. Ia tidak bertindan. Ia tak sama antara LFL USIM dengan LFL di tempat lain. Okey, dia unik. Okey, jadinya selepas itu bila pendaftaran telah selesai, nombor carta kita tadi akan diletakkan pin dekat world map LFL world map. Okey. Bila kita dah letakkan pin kita dekat world map tadi, so dia akan dekat world map LFL tadi, dia akan timbul pin-pin warna merah macam dekat dalam slide saya ada dekat gambar peta tu, dia ada pin-pin warna merah. Dekat situ akan timbullah kita punya kita punya description berkenaan dengan LFL. Alright. Seterusnya, jadinya macam mana tadi LFL yang berasal dari USA tadi boleh sampai ke Malaysia? Okey. Dia sampai ke Malaysia, macam mana boleh sampai ke Malaysia? Dan LFL pertama yang didaftarkan dengan littlefreelibrary.org, okey, yang di Malaysia ini adalah LFL Nilai Impian yang mempunyai charter number 22925 yang didaftarkan pada tahun 2014. Okey. LFL Nilai Impian ini adalah dibina di sebuah rumah persendirian dan dimiliki oleh sebuah keluarga yang amat minat membaca. Okey. Alright. Dari sini kita boleh lihat bila start dari satu tempat, okey, dia semakin lama semakin merebak tau, makin membesar. So jadinya lokasi LFL di Malaysia dah jadi di bermacam-macam lokasi. Ada di rumah persendirian, ada di pejabat, ada di universiti, ada di sekolah-sekolah, tadika, okey. Pusat kegiatan guru pun ada, okey. Apatah lagi kan dekat kita universiti ni. Okey, secara keseluruhan sehingga semalam ada lebih kurang 30 buah LFL yang telah didaftarkan di Malaysia. Dan kalau kita tengok pada statistik, Negeri Sembilan mendahului dengan 7 buah LFL. Okey. Tak adalah tujuan nak compete antara negeri, tak, tapi nak menunjukkan kita LFL ni sebenarnya ada berkembang dari masa ke masa lah. Alright. Jadi macam mana pula LFL ni boleh sampai ke USIM? Dia sampai ke USIM ni bila pihak pengurusan USIM, masa itulah pihak pengurusan tertinggi USIM mendapat berita tentang kewujudan LFL Nilai Impian tadi. So maksudnya LFL di USIM adalah diinspirasikan dari LFL Nilai Impian. Okey. Bila begitu, perpustakaan diminta oleh pihak pengurusan tertinggi untuk menjadi urus setia bagi projek LFL ni. Bila
pihak pengurusan mendapati ada impak positif pada LFL nilai impian tadi, okey. So apakah salahnya? Tak salah pun rasanya kalau benda baik dibuat dekat kampus USIM ni. So dipanjangkan LFL tadi ke kampus USIM. So bila kami dapat perpustakaan USIM dapat projek ini, perkara pertama yang kami buat adalah mencari sukarelawan. Okey, sukarelawan ataupun pengurus-pengurus LFL. Sebab perpustakaan takkan mampu nak menguruskan LFL secara sendirian. Okey, dengan kerja-kerja di perpustakaan. So kami perlukan bantuan sukarelawan tadi. Kerana pada awal penubuhan kami tahun 2015, kita ada 7 buah LFL di seluruh kampus. Okey. Dan kami berempat yang berada dalam atas pentas ni, kat atas pentas ni semuanya adalah sukarelawan LFL. Okey, itu persamaan kami lah sekarang ni. Okey, pada tahun 2018 dan 2019 kita tambah lagi 2 buah LFL. Menjadikan jumlah keseluruhan sehingga hari ini di USIM ada 9 buah LFL yang ditempatkan di pelbagai lokasi. Dan kebanyakan lokasinya adalah tempat tumpuan ramai lah. Okey, alright. Tadi saya ada sebutkan berkenaan dengan sukarelawan. Okey, pada awal penubuhan kami dapat mengumpulkan lebih kurang dalam 46 orang sukarelawan macam itulah. Dan sukarelawan tadi kesemuanya kami bahagikan kepada beberapa bahagian. Ini cara kami menguruskan LFL yang 9 tadi di USIM. Okey, daripada ada 6 bahagian, pembahagian sukarelawan tadi. Yang pertama adalah bahagian keurustiaan, yang kedua teknikal prasarana, yang ketiga perolehan dan rekod, yang keempat sirkulasi, yang kelima promosi dan yang terakhir adalah penajaan. Okey, untuk bahagian yang pertama, urustia tu kerjanya memang berkaitan dengan documentation. Okey, ambil minit kalau meeting, keluarkan surat penghargaan, buat kertas kerja, segalanya lah berkaitan dengan documentation. Untuk bahagian kedua, teknikal prasarana tu tertumpu kepada bagaimana cara kita nak memperoleh rumah ataupun binaan LFL tadi. Apakah spek yang perlu difikirkan? Apakah cara-cara lain yang boleh kita dapatkan buat rumah tadilah, tak semestinya dengan beli kan. Okey, yang ketiga perolehan dan rekod. Yang ini mau kepada pengurusan bahan lah. Okey, kita cuba uruskan bahan yang kita terima. Kebanyakan bahan yang kita terima melalui sumbangan orang ramai. Bila kita terima tu, kita rekodkan penerimaan, barulah bahagian sirkulasi boleh agihkan bahan-bahan tadi ke 9 LFL yang berada di kawasan kampus. Okey. Seterusnya bahagian promosi, nama pun promosi. Of course lah kerjanya berkaitan dengan promosi. Tak kira lah sama ada promosi penggunaan ke, promosi kita nak dapatkan bahan ataupun promosi kita nak dapatkan penajaan. Dan yang terakhir adalah bahagian penajaan, dan ini pada saya pendapat peribadi saya lah, penajaan yang paling sukar sekali kami nak buat. Okey. Agak sukar, tapi alhamdulillah kami berjaya jugalah cari penaja-penaja yang bukan sahaja menaja duit, tapi ada juga yang menaja bahan sumbangan. Okey. Alright, ini antara bahan-bahan yang pernah kami terima untuk LFL berkotak-kotak. Okey. Ini adalah sebelum kami rekodkan. Setelah kami rekodkan, kami akan susun di atas rak lah. Okay. Di perpustakaan kita ada satu bilik khas untuk operasi LFL ni. Jadinya bila kita duduk bekerja untuk LFL ni, kita akan berkumpul di bilik tersebut lah. Okey. Okey, kita dah sampai part cabaran. Cabaran ni banyak yang kami hadapi dalam nak menguruskan 9 buah LFL yang terdapat di USIM lah. Okey, yang pertama adalah masa. Masa ni berkaitan dengan komitmen sukarelawan tadilah. Disebabkan LFL tadi memang bergerak atas inisiatif sukarelawan, yang mana setiap sukarelawan dari kalangan staf dan juga pelajar mempunyai
kerja hakiki yang lain. Okay, kalau staff dengan inilah kerja di pejabat, kalau pelajar ada kelas kan. Jadinya dengan masa tu kita cuba jugalah cari ruang dan peluang untuk kita menguruskan LFL ini. Okay, ada kadang-kadang kita terpaksa juga berbicara dengan ketua PTJ untuk mendapatkan ruang untuk kita menguruskan LFL ni lah. Contohnya dalam sebulan tu ada 2 jam kita peruntukkan masa untuk bekerja di bilik OR tadi lah, operasi. Okey, seterusnya lambakan bahan. Lambakan bahan ni pada saya bukanlah sesuatu yang negatif, tidak. Okey, cumanya kadang-kadang kami terima memang banyaklah berkotak-kotak bahan, tetapi dalam kotak tu bukan semuanya, dalam satu kotak bukan semuanya elok. Bukan semuanya sesuai untuk diletakkan sebagai koleksi di dalam LFL. Jadinya kita terpaksa pilih, kan? Kita terpaksa pilih sama ada dari sudut dia punya keadaan ataupun dari sudut konten, dia punya isi kandungan untuk disesuaikan dengan 9 buah LFL tadi. Okay? Tapi kalau kita dapat semuanya elok-elok, memang syurga lah. Yang itu kalau bahagian rekod dan juga sirkulasi memang gembira lah kalau tengok bahan, memang bahan lah, ibarat saya kata tadi lah, syurga. Okay. Alright. Cabaran yang ketiga adalah persekitaran, faktor persekitaran. Yang ini more kepada kita punya inilah cuaca. Okay. Sebabkan tadi saya ada sebutkan konsep LFL beroperasi selama 24 jam sehari. Jadi lokasi LFL hendaklah diletakkan di kawasan yang terbuka dan memudahkan orang ramai untuk akses. Bukannya di kawasan ataupun bangunan tertutup dan berkunci. Tidak. Jadinya ada di antara LFL di USIM diletakkan di kawasan yang tidak berbumbung. Sebagai contoh LFL yang berada di mana Cik Aziz? Di bus stand, di Kolej Kediaman. Di Kolej Kediaman kami letakkan sebuah LFL berdekatan dengan pintu masuk kolej. Okey. Dan ia terdedah kepada cuaca tadilah, sejuk, panas, hujan, ribut petir semua kan. Dan binaan LFL kami pada waktu itu berbumbungkan kayu, arkitekturnya Minang. Okey. Tetapi bila macam tu, tak tahulah kesilapannya di mana, menjadikan ia ada rekahan dekat bumbung tu dan air boleh masuk bila hujan. Bila macam tu, buku dekat dalam tu, bahan-bahan dalam tu dia jadi basah. Bila basah, rosaklah kan. Jadinya kami terpaksa tukar bumbung tu kepada, kita tukar bentuknya dan kita tukar materialnya. Betul tak? Material tu kita tukar kepada kaca dan bentuknya kita bentuk 3 segi kan. 3 segi bumbung biasa macam tu. Okey, jadi apa yang saya nak highlight di sini, sewaktu kita buat bina LFL tu, perkara pertama yang kita kena tengok adalah material dan juga design. Dari sudut material dan design untuk membolehkan ia tahan lebih lama lah. Itu pengalaman kami. Cabaran yang seterusnya, macam mana kami nak mendidik orang awam mengenai fungsi LFL ni. Okey, ini saya cakap terang lah. Saya cakap terang, ada antara kami punya student, pelajar di USIM, okey, dia confuse. Dia ingat LFL tu adalah book drop. Okey, bila kita kita punya sukarelawan tadi nak tambah bahan dalam LFL tu, bila kita buka, ada buku library lah kat sini kan. Bila kita check balik, tengok buku tu masih dalam pinjaman, kita call lah user tu, pelajar tu kita call. Saya dah pulang dekat book drop 2 hari lepas. Sudah kata. Ini bukan book drop dek, yang awak pulang ni LFL. Jadinya itu satu cabaran kita lah, cabaran untuk kita macam mana nak bagi pemahaman kepada kita punya user perbezaan LFL dengan book drop tadi, terutamanya yang dekat perpustakaan lah. Dan selain tu, saya pun tak sure lah sama ada dia ingat LFL tu sebagai tabung kebajikan ke apa ke, sebab dia ada tinggalkan wang. Kita pernah jumpa ada sejumlah wang yang ditinggalkan dalam LFL. Okey, jadi kami anggap yang itu sumbangan untuk kami lah. Terima kasih kepada yang menyumbang. Okey. Dan akhirnya vandalism. Vandalism ni alhamdulillah di USIM masih belum berlaku lah, belum terjadi. Tetapi di tempat lain saya dimaklumkan
ada yang pintu LFL tu dikoyak pula. Pintu tu dikopakkan, buku dalamnya dikoyak-koyakkan. Okey, itu berlaku dalam negara dalam negara kita sendiri. Kalau di luar negara tu lagi dahsyat. Dia bakarnya LFL tu. Saya tak tahulah apa yang dia sakit hati sangat tengok LFL tu kan, dibakarnya. Lepas tu ada juga memang musim salji tapi bukannya ada ribut salji pun. Tetapi LFL tu ditimbusnya dengan salji. Dah orang tak jumpa. Kan? Macam itulah. Jadi perkara-perkara tu pada saya ialah cabaran yang pengurus LFL perlu hadapilah. Tetapi sebagai pengurus, benda tu sepatutnya tidak melemahkan semangat lah. Suka saya nak ingatkan saya nak kongsi juga, pengurus ataupun pemilik LFL kalau ikutkan Little Free Library Organisation tadi, bukan dipanggil sebagai librarian, bukan dipanggil sebagai pustakawan. Okey, dia dipanggil agak-agak apa? Apa Cik Aziz? Steward. Sekali lagi, si Jawa nak bercakap orang putih, bunyinya pelik sikit. Steward. LFL Steward. Dan ada satu grup khas tau untuk LFL Steward ni. Saya pun tak boleh join grup tu. Okay, tak apa. Puan Azhar ada join. So kita boleh grup tu grup private Facebook. Kat situ cerita macam-macam berkenaan dengan LFL. Dan kalau anda berminat untuk join LFL ni, okey, bolehlah mendaftar tadi. Caranya saya dah bagi tahu, dan juga boleh join tadi grup steward tadi. Okey. Dan sebagai pengakhiran saya punya perkongsian pada hari ini, apa yang Library USIM ataupun Perpustakaan USIM cuba buat untuk mengembangkan Little Free Library ataupun LFL. Okay, di kawasan kita lah yang berhampiran dengan kita. Okay, kita ada buat sesi perkongsian dan juga khidmat nasihat kepada beberapa buah institusi. Banyak institusi jugalah, macam sekolah menengah, sekolah rendah. Okay. Ada juga IPT yang datang. Okay. Ada juga pejabat-pejabat awam yang datang berjumpa dengan kita, minta khidmat nasihat. Bagaimana cara yang sebenar untuk menguruskan LFL ni, untuk membangunkan dan menguruskan LFL. Okay. Dan akhirnya alhamdulillah ada di antara institusi yang datang melawat kami tu, di mana tempat kami berkongsi tu, telah mendaftarkan diri mereka, mendaftarkan LFL mereka dengan littlefreelibrary.org. Okey, itu saja Cik Alif dari saya. Terima kasih. Okey, perkongsian yang cukup menarik berkaitan dengan LFL ni. Mungkin ia merupakan satu perkara yang barulah didengar oleh para penonton sekiranya anda baru mengetahui berkaitan dengan LFL selepas sahaja perkongsian daripada Puan Rozana ini. Baiklah, ada beberapa soalan yang dilontarkan daripada penonton live kita pada hari ini. Soalan yang pertama daripada Samsul Kamariah Hamzah, maafkan saya. Soal berkaitan dengan LFL. Jika nak tubuhkan LFL ini, perlu daftar ke? Daftar dengan siapa? Mohon Puan Rozana jelaskan kembali. Saya rasa Puan Rozana ada sebut di awal perkongsian itu, dan mohon untuk sharekan semula berkaitan dengan perkara ini. Okey, baik, kepada saudari Samsul Kamariah. Terima kasih kerana bertanya. Okey, tadi pada awal presentation saya ada sebutkan bagaimana cara kita nak mendaftar. Ada je yang organisasi ataupun bukan pertubuhan lah, mana-mana individu yang ada sebenarnya dia ada LFL tu tapi dia tak berdaftar pun dengan lfl.org tadi. Tak semestinya berdaftar lah, tapi kalau nak berdaftar, kita boleh berdaftar dengan littlefreelibrary.org. Boleh layari laman web mereka, kat situ ada cara-cara pendaftarannya. Okey, dan memerlukan kos minimal lah untuk itu. Cuma pendaftarannya, bila kita berdaftar ni, satu kelebihannya adalah kita boleh berkongsi idea dengan orang-orang lain, dengan orang lain yang turut dah berdaftar dengan pertubuhan tadi. So ada platformnya yang boleh kita berbincang, kita boleh bertanya, okay? Dan kita boleh berkongsi apa yang kita ada. Menjawab tak soalan saya? Kan? Okey, pencerahan yang bagi saya cukup jelas. Saya harap sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah mengetahui berkaitan bagaimana cara untuk kita berdaftar
bagaimana cara untuk kita menyertai LFL ini. Saya harap bagi pihak saya secara peribadi, kita harapkan LFL di Malaysia ni akan berkembang dengan lebih hebat lagi lah. Okey, selain daripada berkaitan dengan LFL, penonton-penonton kita juga sangat tertarik dengan perkongsian Encik Yazid tadi berkaitan dengan speed reading, cara bacaan pantas. Saya ada terima soalan daripada penonton live kita, daripada Latifah Arsyad. Apakah cara yang terbaik untuk meningkatkan konsentrasi semasa membaca? Okey, bismillah. Puan Latifah Arsyad, ini isu konsentrasi, Cik Alip. Ya, betul. Fokus. Secara mudahnya, bila kita nak baca tu, jangan kita fikir benda lain. Kalaulah kita nak membaca, makanya pada ketika itu hanya kita dan buku sahaja. Okay, pastikan tidak ada benda lain. Kalau misalnya kata ada isteri atau suami kita, ada anak-anak kita, ada orang-orang lain, kita kena bagi pemahaman kepada mereka bahawa kita nak me time and book. Kita nak masa untuk kita membaca. Kita nyatakan, tolong setengah jam atau 1 jam, tolong jangan kacau. Ini masa untuk baca buku. Dan kita maknanya kita memberi kefahaman kepada orang lain, persekitaran kita nak membaca pada waktu itu. Itu nombor satu. Yang keduanya, kalau boleh, di peringkat awal jangan baca sambil, tadi ada Hillary tadi. Harry Parker tadi dia ada tanya juga, boleh tak baca sambil dengar muzik. Saya tidak menggalakkan bila kita nak baca sambil dengar muzik, kerana kalau nak dengar muzik, biar kita dengar muzik. Kalau kita nak membaca, biar kita membaca. Maknanya dalam satu-satu masa kita kena fokus. Kalau fokus kita pada waktu itu membaca, makanya kita perlu membaca dan cuba avoid gangguan di persekitaran kita. Okey, dan nak meningkatkan konsentrasi itu sebenarnya isu yang besar. Sebab kadang-kadang kita dalam situasi kita sekarang dengan handphone lah, dengan gadget yang pelbagai, time baru nak buka buku, time tu lah WhatsApp masuk, Telegram masuk, telefon masuk. Time tu lah tiba-tiba ada orang tag nama kat FB lah kan. Dia itu semua gangguan. So kalau boleh ketepikan dulu gangguan-gangguan tu dan kita baca dengan 100% konsentrasi, fokus kita pada bahan bacaan. Itu yang boleh saya komen. Terima kasih. Saya harap jawapan daripada Encik Aziz itu menjawablah persoalan daripada Puan Latifah Arsyad itu sendiri. Lagi satu Encik Aziz, soalan berkaitan dengan SR juga, speed reading daripada Nora Kecik Muhammad. Bagaimana kita hendak merealisasikan kaedah speed reading ini dalam kehidupan seharian kita? Okey. Saya ada nyatakan tadi semasa pusingan pertama, round pertama. Okey. Puan apa tadi ya? Cik Alif? Puan Nora. Okey, Puan Nora, minta maaf. Okey, Puan Nora, nombor satu yang kita kena faham adalah teknik asas bacaan pantas adalah kita baca 2 perkataan sekaligus. Maksudnya kalau tuan-tuan perempuan boleh tengok buku yang saya ada ni, tajuk dia Menjejak Hubungan Daulah Uthmaniyah dan Kesultanan Melaka. Maksudnya kat sini menjejak hubungan daulah ni, kalau tuan-tuan perempuan boleh tengok menjejak hubungan daulah tu satu perkataan ataupun satu frasa, okay? Kita sekali pandang je kita boleh baca. Itu teknik asas atau perkara asas dalam bacaan pantas. Dia tak boleh menjejak itu sekali pandang, hubungan itu sekali pandang, daulah itu sekali pandang, dia dah jadi 3 kali pandang. Kita jadi pembaca yang biasa. Okay. Bila pembaca pantas, maksudnya dengan satu frasa itu menjejak hubungan daulah itu sekali pandang di tengah-tengah saja. Maksudnya mata kita berada di hubungan. So kita boleh baca sekaligus menjejak hubungan daulah. Okay. Dan bila kita dah mahir dengan 2 perkataan, mata kita dah boleh kita jarakkan, kita luaskan, disebut sebagai eye fixation. Terima kasih. Eye fixation. Bila mana eye fixation itu kita boleh luaskan, maka daripada 2 jadi 3, jadi 4 perkataan, jadi 5 perkataan, jadi 1 baris, dan kemudiannya mata kita boleh diluaskan dari sudut eye fixation tu secara vertikal. Secara vertikal, maka akhirnya daripada 1 baris jadi 2 baris, jadi 3 baris, jadi 1 perenggan. Tuan-tuan perempuan, kalau boleh saya sharekan dengan tuan-tuan perempuan, satu cara untuk kita latihan untuk kita meluaskan kita punya eye fixation secara vertikal dan horizontal. Ada satu latihan, kalau tuan-tuan perempuan boleh tengok adalah
boleh tengok kita buat macam ni. Tangan kita bermula daripada macam ni. Okay. Mata kita fokus pada kita punya tengah-tengah. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar kan? Okay. Mata kita fokus pada tengah-tengah dan kita luaskan. Kita luaskan tangan kita. Ekor mata kita kiri dan kanan mesti follow pergerakan tangan kita seluas yang mungkin. Kalau kita boleh melihat hujung dengan ekor mata kita, tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri, maknanya mata kita, eye fixation boleh diluaskan secara horizontal. Begitu juga dengan secara vertikal, secara menegak. Kalau mata kita boleh mengikut ke atas dan ke bawah, tangan kanan dan tangan kiri, maknanya mata kita boleh kita anjalkan dari sudut horizontal dan juga vertikal. Itu yang boleh saya kongsikan, Cik Alip. Terima kasih. Okey, nampaknya dah banyak dah teknik Cik Yazid bagi hari ni selain daripada mengumpulkan ayat perkataan satu persatu, instead of kita baca satu persatu, kita baca secara berkumpulan perkataan itu supaya kita dapat mempraktikkan teknik membaca. Teknik tadi juga memperluaskan lagi pandangan mata kita merupakan salah satu teknik yang boleh kita amalkan untuk kita praktikkan teknik bacaan pantas. Seterusnya kita ada soalan lagi banyak sebenarnya. Saya tak sempat nak scroll habis pertanyaan dan juga perkongsian daripada semua penonton live kita pada hari ini. Tapi ada lagi 2 soalan yang mungkin saya sempat untuk ajukan kepada Puan Azah. Daripada Kasturi Orchid. Puan Azah, saya suka baca bacaan Kindle. So macam mana nak rasakan feel suasana library di rumah tu? Kalau membaca yang Kindle ni dia pakai tab kan? Ya, betul. Kalau misalnya dekat rumah Cik Kasturi ni tadi memang ada ruang untuk membaca, jadi mungkin boleh duduk dekat ruang tu lah dan akan rasalah suasana tu. Tapi kalau memang kita yang duduk kat perpustakaan ni nak membaca macam suasana di rumah ni pula, yang di rumah nak rasa feel di library kan. Jadi kalau boleh, sebab tu kita kena wujudkan juga dekat rumah ada sudut yang kita menjadikan dia sudut bacaan. Walaupun kecil tak apa, walaupun cuma ada 1 rak 2 rak. Jadi lepas tu kita letakkan kerusi yang selesa untuk kita boleh baring, boleh duduk dengan cukup selesa lah untuk kita membaca dalam tempoh yang lama. Jadi kalau guna Kindle, maknanya kita memang kena pegang dia. Kalau baring, Kindle ni berat kan biasanya compared to buku biasa. Jadi untuk suasana tu mungkin kena duduk dekat ruang yang ada buku-buku lain lah. Kalau tidak mungkin tak ada rasa nak macam di perpustakaan tu. Jadi sudut tu kena wujud, walaupun kecuali kalau dekat rumah puan memang tak ada langsung buku-buku. Jadi yang itu mungkin kena wujudkan pakai apa ni orang kata wallpaper. Wallpaper ke kan yang ada suasana tu. Tapi ada orang memang suka baca bawah pokok. Ada orang memang suka baca, macam kalau kami dekat rumah pun tepi tingkap tu memang kita ada letakkan kerusi juga yang kita boleh duduk dekat tepi. Jadi kita nampak ruang dekat luar, nampak ada hijau, ada pokok dan sebagainya lah. Jadi yang itu sebab kita tadi kan nak relax, yang concentrate kita membaca. Tapi kadang-kadang ada juga masanya kita lebih selesa membaca sambil baring dekat dalam bilik tidur sebab suasananya lebih selesa lah untuk kita membaca tu. Jadi itu saya rasa sebab tu kena wujud juga satu sudut, satu ruang yang ada buku-buku supaya feel tu dapat lah. Kalau tak ada yang itu boleh wujudkanlah sikit-sikit. Okay. Maksudnya beginilah, kita perlu wujudkan satu situasi ataupun keadaan yang kondusif lah untuk kita nak membaca itu sendiri. Okey, ini adalah soalan terakhir daripada saya sempat yang ini saja. Maaf kepada penonton yang lain. Saya bacakan soalan terakhir daripada Puan Haryanti Hussein. Adakah dengan memaksa anak membaca dapat memupuk minat mereka, Puan Azah? Okey. Saya perasan ni tadi soalan daripada Puan Haryanti, kalau kita paksa anak kita baca, adakah boleh memupuk minat dia? Dan tadi pun ada satu soalan saya rasa daripada siapa, saya tak ambil nama dia, macam mana nak galakkan anak membaca dalam waktu PKP. Pertama, kalau saya sendiri saya fikir ni sebab kalau nak pakai teori-teori saya rasa akan macam-macam lah. Ada orang memang membelikan set-set yang mahal-mahal. Contohnya kalau kita pergi pesta buku, kita akan jumpa banyak booth yang jual set-set pembelajaran yang mahal-mahal tu, 1,000 lebih, berapa ribu sebagainya tu. Dan lepas tu dia akan ada, okey satu hari kita kena mesti bacakan berapa-berapa.
Tapi anak-anak ni saya perasan kalau misalnya kita paksa, apa-apa pun lah. Kalau kita paksa, dia tak suka. Tapi kalau dia buat dengan sukarela, benda tu dia akan orang kata minat dan lepas tu dia akan teruskan. Dalam apa-apa jugalah, kalau kita paksa dia akan jadi lari sebenarnya. Jadi sebaiknya saya fikir kena tanamkan perlahan-lahan minat tu, ajak dia baca. Dan biasanya awal-awal anak-anak sebenarnya macam tadi kan, bila anak daripada kandungan tu, anak kecil apa semua, kita baca kan, bukannya dia baca. Jadi daripada awal tu sebenarnya kita yang bacakan, kita cari mana part yang menarik. Jadi biasanya dengan cara itulah lama-lama dia akan timbul minat. Sebab kalau paksa dia akan hilang. Dan terus teranglah macam tadi, kalau macam nak galakkan anak membaca waktu PKP ni, saya faham cabaran dia memang banyak. Even bukan saya nak kata anak orang lain, anak saya sendiri pun bila kat rumah, sekolah dah tak ada, kelas pun kadang-kadang ada, kadang tak ada. Jadi cabarannya dengan Netflix, cabarannya dengan game, kawan-kawan semua dah pakat-pakat main game apa semua. Jadi itu memang banyak cabaran. Tapi sebagai ibu bapa, sebab tu kena peranan, macam tadi saya sebut, peranan memupuk minat tu memang kena daripada ibu bapa, bukannya kita harapkan guru. Kalau sebelum ni kita banyak harapkan guru, tapi dalam keadaan sekolah dah lama tak buka ni, kita memang sebagai ibu bapa lah yang kena main peranan, usaha dan terus usaha untuk pupuk minat. Jangan rasa bosan untuk carikan buku apa yang rasanya akan menarik minat anak. Dan kalau misalnya ada kita nampak buku yang menarik, belikan. Kalau kita dah beli masih juga tak dibaca, jangan jemu untuk terus dah baca ke. Sebab nanti akan sampai satu masa yang bila dia perlukan sesuatu, dia perlukan satu-satu ilmu untuk berbuat sesuatu tu, dia akan tanya kita, dekat mana nak rujuk buku tu, kat mana nak rujuk bahan-bahan tu, dan kita boleh tunjukkan mana-mana tempat yang dia boleh rujuk. Okey, jadi saya rasa itu je lah. Okay. Baiklah, saya boleh anggapkan itu merupakan sebagai satu kesimpulan hebatlah untuk wrap up kita pada hari ini. Masa sangat mencemburui. Bagi program kita 2 jam adalah bagi saya sangat tidak terasa, kerana perkongsian-perkongsian daripada panel kita pada hari ini adalah sangat menarik dan saya memang sangat teruja, dan saya rasa penonton-penonton pun sangat teruja. Dan bagi soalan-soalan yang belum sempat saya utarakan kepada panel untuk menjawab, insya-Allah panel kita pada hari ini akan cuba menjawab selepas sahaja siaran langsung ini. Untuk itu saya rasa daripada saya sekian sahaja. Daripada warga kerja Urus Sete dan juga warga kerja belakang tabir, saya mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang program ini berlangsung, dan saya ucapkan terima kasih kepada Puan Azah lagi sekali, panel pertama kita, Encik Yazid, atas perkongsian yang sangat menarik berkaitan dengan speed reading, dan juga Puan Razana terhadap perkongsian Little Free Library, dan mungkin itu merupakan perkara terbaru. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat jumpa lagi. Bye.